Asy-Syafi'i. Abdul Warith bin Sufyan memberitahu kami, Qasim bin Asbar memberitahu kami, Ahmad bin Zuhair memberitahu kami, Mansur bin Abi Muzahim memberitahu kami, Ali bin Fadl memberitahu kami daripada Abu Bakar bin Abi Al-Jahmah daripada ayahnya daripada Ibn Abbas. Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, aku bersaksi bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menjadi imam untuk Quraisy, akan tetapi jadikanlah mereka imam. Jangan ajari Quraisy, akan tetapi belajarlah daripada Quraisy. Sesungguhnya amanah seseorang daripada Quraisy menyamai amanah dua orang. Sesungguhnya ilmu seorang alim daripada Quraisy akan memenuhi seluruh dunia. Jadi ini hadis kita bincang kenaan dengan sifat-sifat kelebihan Imam Syafi'i. Yang pertama adalah sebuah hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan kelebihan daripada tokoh daripada Quraisy. Dan hadis ni walaupun lemah tuan-tuan, kata Imam Baihaqi, dia memiliki banyak syawahid dan riwayat-riwayat yang lain yang memberikan kita kekuatan bagi hadis tersebut. Al-Asma'i berkata, Quraisy yang mampu menulis dan mengira adalah garam umat ini. Ilmu tokoh alim yang memenuhi pelbagai tingkatan bumi. Ilmu itu memenuhi seluruh bahagian bumi seolah-olah menjadi tingkatan di atasnya. Jadi garam umat ini apa maksudnya tuan-tuan? Milih hazihil ummah. Garam tuan-tuan tugasnya adalah dia membuat masakan menjadi sedap, betul tak? Dia membuat, kalau dia kurang garam, makanan itu tak ada rasa, betul. Nah, justru tokoh Quraisy adalah garam umat ni, maksudnya mereka yang membuat umat ni menjadi baik, membuat umat ini menjadi lebih sempurna. Ahmad bin Zuhair berkata, ramai yang meyakini bahawa tokoh alim itu adalah Syafi'i. Abu Ja'far Al-Uqayli dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir berkata, Abdullah bin Muhammad memberitahu kami, Al-Muzani memberitahu kami, Sa'ad bin Abi Ayyub memberitahu kami, Salih bin Rustum Al-Dimashqi memberitahu kami daripada Atha' bin Abi Rabah bahawa Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah Quraisy, sesungguhnya tokoh alimnya akan memenuhi dunia dengan ilmu. Atha' bin Abi Rabah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Atha' bin Abi Rabah seorang ulama tabi'in, dan dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Justru hadis ni, dalam hadis, ilmu hadis sebut hadis mursal, iaitu bergugur salah satu daripada perawi dalam sanadnya. Hadis mursal termasuk dalam kalangan hadis lemah. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Muhammad bin Sufyan bin Sa'id Al-Imam memberitahu kami, aku mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, ilmu terbagi kepada dua, ilmu agama dan ilmu badan. Nah, ini menunjukkan juga kelebihan ilmu Imam Syafi'i. Beliau bukan cuma pakar dalam ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Beliau simpulkan, rumuskan tuan-tuan, pada zaman tu ilmu ni terbagi menjadi dua. Maknanya bukan ilmu pada zaman tu ada dua saja, akan tapi ilmu yang paling penting yang mesti diambil perhatian oleh umat Islam adalah dua perkara. Pertama, ilmu agama untuk ilmu agama untuk meluruskan dan mengobati sakit spiritual kita, dan ilmu kedokteran untuk mengobati sakit fizikal kita. Sebab orang yang sehat adalah orang yang sehat luar dan dalam, orang yang sehat zahir dan batin. Dan siapa yang ingin sehat zahir dan batin adalah dia kena memiliki ilmu dalaman, ilmu agama yang boleh memperbaiki dalaman dia, iman dia, jiwa dia, kan. Dan juga ilmu luaran, ilmu kedokteran yang boleh memperbaiki ilmu fizikal kita. Justru Imam Syafi'i menggalakkan para pelajar kalau boleh dua ilmu ni dikuasai, sebab dia bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ilmu agama satu dan ilmu kedokteran dua. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Ali bin Ya'qub bin Suwaid memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, wahai Abu Musa, pelajarilah fiqh, sesungguhnya ia ibarat apel Syam, dia memberikan hasil pada tahun itu juga. Jadi kata Imam Syafi'i, belajar fiqh, ilmu fiqh ni, belajar ilmu agama ni, dia pulangan dia, return of investment dia, ROI dia cepat, return of investment dia. Jadi kita invest sekarang, tahun tu juga akan memberikan hasil dia. Dan sekarang macam-macam itu juga, kan. Kita belajar ilmu agama sekarang ni, tak lama lagi dah jadi selebriti lah, masuk TV, masuk radio. Pada zaman dahulu taklah. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah kita belajar fiqh sekarang, hari itu juga kita ambil manfaat, sebab kita amalkan fiqh itu, kan.
kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau ilmu-ilmu yang lain kadang kita cuma berbincang saja, tapi dalam praktikal tak nampak sangat. Tapi dalam fiqh, dalam praktikal kita boleh terus belajar, esok kita dah amalkan dalam kehidupan kita. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan memberitahu kami, Muhammad bin Yahya bin Adam memberitahu kami, Ahmad bin Muhammad bin Jarir An-Nahwi memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i yang berkata, mempelajari ilmu lebih baik daripada salat sunat. Betul, pelajari ilmu kata Imam Syafi'i adalah lebih baik daripada salat sunat. Kita duduk sekarang dari pukul 9.30 hingga pukul 4. Pahala dia dan manfaat dia dalam agama lebih baik daripada kita solat dari pukul 9.30 sampai pukul 4. Solat sunat dari 9.30 pukul 4, 6 jam misalkan, dengan orang yang duduk mengaji 6 jam, mana pahala lagi banyak? Kata Imam Syafi'i, pahala lagi banyak belajar. Justru galakan belajar lebih penting daripada kita melakukan salat sunat yang lain. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Muhammad bin Ismail Al-Kindi memberitahu kami, Yunus bin Abdul A'la memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i yang berkata, akal adalah pengalaman. Akal adalah pengalaman. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita experience ya, dalam hidup kita yang membuat kita makin cerdas, yang membuat kita makin pandai dan bijak adalah kalau kita banyak pengalaman. Hakikat membuat kita pandai adalah kalau kita banyak pengalaman. Justru Imam Syafi'i menggalakkan kita belajar secara experiential learning. Kurang kampung saya cakap. Experiential learning, maksudnya kita belajar secara experience, ya kan? Bukan setakat kita baca buku saja. Sebab dunia ni tuan-tuan bukan apa yang ada di dalam buku. Dunia itu di luar sana. Dakwah, ada orang menyangka bahwa dakwah itu adalah kalau kita duduk dalam di bilik kita, kemudian kita tulis status-status di Facebook atau tulis artikel di majalah, tulis buku, itulah dakwah. I don't think so lah. Sebenarnya adalah dakwah kita jumpa orang di luar sana, macam sekarang kita buat. Lalu kita berjumpa dengan orang ramai, kita tanya apa masalah dia, dia tanya soalan pada kita, kita jawab. Itulah hakikat dakwah. Kita tarik satu orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah sekali lagi dengan secara pengalaman. Pergi ke sana. Saya pernah duduk tuan-tuan dalam office bertahun-tahun. Saya ingat berdakwah. Saya baru sekarang sedar sebenarnya itu bukan dakwah. Dakwah yang sebenar adalah kalau saya keluar jumpa dengan kawan-kawan, jumpa dengan orang-orang luar sana, dengar apa masalah mereka. Sebab kalau kita jumpa manusia, kita boleh nampak betul masalah mereka yang sebenar macam mana. Soalan-soalan yang tak pernah kita pikirkan, mereka tanya kepada kita. Dan kebanyakan orang di luar sana tuan-tuan, mereka nak belajar agama Islam, tapi kita yang tak nak datang pada mereka. Mereka tanya soalan-soalan yang sangat basic, tapi kita tak nak datang pada mereka. Kita cuma fikir perkara-perkara yang besar-besar. Kita tulis dalam Facebook saja, kita tulis dalam artikel-artikel kita, dan akhirnya tak sampai pun kepada manusia sana. Tak ada perubahan yang kita boleh buat, melainkan kalau kita jumpa direct kepada mereka. Dan ini juga yang membuat kita makin pandai, makin cerdas. Justru saya galakkan pada tuan-tuan, kalau jumpa orang yang lebih tua daripada kita, walaupun kelulusan dia tak setinggi kelulusan kita, hormati mereka. Walaupun mereka tak punya kelulusan macam kelulusan kita. Saya Ustaz PhD, saya punya PhD lah. So jumpa dia Ustaz kampung aja, tak jumpa orang. Kadang dia lagi pandai pada kita, sebab pengalaman dia lagi banyak daripada pengalaman kita. Justru kita kena tahu hakikat akal, kata Imam Syafi'i, kecerdasan, kebijakan adalah makin banyak kita punya pengalaman, semakin cerdas dan pandai kita. Khalaf memberitahu kami, Al-Hasan memberitahu kami, Muhammad bin Yahya bin Adam memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata ketika beliau sakit, aku sangat menginginkan semua manusia mempelajari buku-buku ini karangan beliau, namun tidak menisbahkannya kepada diriku. Kata Imam Ibn Hibban, inilah adalah antara ucapan Imam Syafi'i yang tak pernah diucapkan oleh ulama sebelum beliau. Menunjukkan keikhlasan Imam Syafi'i. Apa dia? Saya berharap semua orang baca buku saya, tapi jangan sebut nama saya. Kalau kita ingin semua orang baca buku kita agar kita terkenal, betul tak? Imam Syafi'i cakap, kalau saya harap semua orang belajar ilmu ni, belajar ambil ilmu daripada buku-buku saya, tapi tak payahlah sebut nama saya, tak payah sebut dan puji-puji sebarkan nama saya. Ini namanya Imam Syafi'i tidak ingin popular. Imam Syafi'i tak nak terkenal.
Tapi karena beliau tak nak terkenal, Allah buat dia terkenal. Dalam dunia ini terbalik macam tu tuan-tuan. Siapa yang nak sangat terkenal, Allah akan buat dia tak terkenal. Allah akan hilangkan nama dia. Satu hari nanti tak ada orang kenal dia. Mungkin sekarang masuk TV lah, mungkin sekarang terkenal di online, di media, atau mungkin terkenal, tak apa, dia nak sangat terkenal kan, mungkin dia terkenal sekarang. Tapi nanti tiba pada satu masa di mana tak ada satu orang pun sebut nama dia, sebab ilmu dia hilang begitu saja, tak ada manfaat, tak ada kesan dalam masyarakat. Pada masa yang sama ada orang yang tak nak terkenal, kiai-kiai, tuan-tuan guru di pondok-pondok sana, kemudian guru-guru kita di kampung-kampung yang mengajar Al-Quran sikit-sikit, dia tak nak terkenal pun. Tapi karena ilmu dia bermanfaat dan dia tak nak terkenal, Allah angkat nama dia. Sampai sekarang nama dia masih tersebar dan masih harum hingga hari ini. Macam Imam Syafi'i juga, beliau tak nak sangat terkenal, tapi nama dia masih terkenal hingga hari ini. Makin hari makin terkenal, menunjukkan ikhlasnya. Dan dia tidak inginkan populariti. Tapi masalah kita zaman sekarang, populariti ini jadi fitnah. Serius, sangat-sangat fitnah. Orang semua nak kejar populariti, nak sangat terkenal. Ini bahaya tuan-tuan, jangan. Populariti dapat menyembelih kita satu hari nanti. Nah, kalau kita nak terkenal, berusahalah untuk tidak terkenal. Nanti kita akan terkenal kalau Allah nampak ikhlasnya kita. Tak apalah kita terkenal lepas kita mati kan, lagi bagus daripada kita terkenal dipuji-puji sejak kita hidup, nanti ojo pria hapus semua pahala kita. Allah kalau suka kepada seorang, Allah akan buat dia terkenal selepas meninggal dunia. Sebab ini menunjukkan Allah nak dia dapat pahala sepenuhnya. Di akhirat dapat full payment, di dunia dapat terkenal juga, tapi dia selepas meninggal dunia lah. Habis meninggal dunia dia tak ada lagi ujub, tak ada riya dan tak ada fitnah lagi. Abdurrahman bin Yahya dan Khalaf bin Ahmad memberitahu kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm memberitahu kami, Salih bin Muhammad Al-Isbahani memberitahu kami, aku mendengar Abu Muhammad Ibni binti Asy-Syafi'i berkata, aku mendengar Az-Za'farani berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku sangat berharap semua manusia memahami kandungan buku-bukuku yang menjelaskan makna Alkitab dan Sunnah, lalu mereka menyebarkannya namun tidak menisbahkannya kepada diriku. Kami meriwayatkan daripada Al-Muzani, suatu hari aku sedang bersama Asy-Syafi'i. Tiba-tiba seorang jiran beliau yang bekerja sebagai tukang jahit datang berziarah. Asy-Syafi'i memintanya untuk memperbaiki butang bajunya. Orang itu melakukan permintaan tersebut. Asy-Syafi'i lalu memberikannya 1 dinar emas. Tukang jahit itu melihat wang tersebut dan tersenyum. Asy-Syafi'i berkata, ambillah, sekiranya kami memiliki lebih daripada itu, kami akan memberikannya untukmu. Orang itu berkata, semoga Allah kekalkan anda. Aku datang ke sini untuk mengucapkan salam kepadamu. Asy-Syafi'i berkata, kalau begitu engkau adalah tamu yang datang berziarah, tidak sopan mempergunakan tamu yang datang berziarah. Jadi Imam Syafi'i, sifat beliau tuan-tuan tadi tak suka terkenal, yang sekarang adalah sifat beliau sangat pemurah dan tak suka exploit orang lain. Beliau adalah tuan guru. Orang datang ke rumah dia satu hari, tukang jahit, lalu kebetulan butang beliau terlepas, butang macam ni terlepas. Dia minta, awak tukang jahit kan? Ya, coba tolong jahitkan butang saya. Lepas dia jahitkan, kalau kita lah tuan guru minta macam tu, kira-kira kita buat, tentu kita buat. Apakah kita minta bayaran? Tak mungkin kita minta bayaran, itulah. Guru saya suruh. Nah, dia datang pada Imam Syafi'i minta agar dia jahit butang baju dia. Lepas dia jahitkan, Imam Syafi'i kasih duit 1 dinar emas. 1 dinar bukan sikit tuan-tuan. Pada zaman dahulu 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. Di zaman Nabi 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. Kira-kira berapa sekarang kita? Seekor kambing berapa, Ustaz? 600. Oh, baguslah kita jahit satu butang dapat 500 ringgit, 600 ringgit. Mananya bukan kalau kita kasih 50 ringgit pun okey kan. Ini 500 ringgit Imam Syafi'i kasih. Dia cakap, Imam, saya tak harapkan balasan. Saya datang kemari ini sebenarnya nak ziarah, kata Imam Syafi'i. Awak datang ziarah itu yang patut kayak saya bayar. Kenapa tak sopan orang datang berziarah, saya suruh buat kerja pula. Wajib awak terima apa yang saya bagi ni. Maknanya Imam Syafi'i ini tak suka exploit orang lain tuan-tuan, ya kan? Kita kadang jadi tokoh, jadi guru, jadi ustaz. Awak pandai apa? Pandai masak. Awak masak untuk saya? Tak dikasih duit macam itu pun. Awak pandai, awak ada kereta. Okey, hantar aku ke pasar sekejap.
Lepas tu tak kasih duit, teman. Itu namanya eksploitasi orang lain. Dan sering berlaku tokoh agama macam tu. Orang hormati dia tapi exploit orang lain. Imam Syafi'i tak suka macam tu. Saya guru tapi tak nak pergunakan orang lain untuk keperluan saya. Saya gunakan dia, saya bayar. Gunakan dia, dia bayar. Dan bahkan bayar bukan sikit. Bayar 1 dinar, 500 ringgit. Ada guru saya di Syria, tuan-tuan, Syekh Dr. Nuruddin Itar. Ada kawan saya yang juga mengaji kepada Syekh Dr. Nuruddin Itar. Satu hari Syekh suruh dia untuk photostat satu buku. Dia pergi photostat, kembali kepada Syekh dibagi photostat tersebut. Berapa murah lah tuan-tuan, berapa 10 ringgit, tak sampai 10 ringgit pun. Dr. Itar kasih dia banyak sangat duit. Dia cakap, "Nih buat awak." Dia cakap, "Syekh, taklah, tak payah, ini cuma berapa ringgit saja saya bagi untuk Syekh khidmat kepada ulama." Dia cakap, tak. Saya nak bagi kepada awak juga. Sebab ini saya suruh awak, saya tak nak suruh gratis, free je, bayar. Ini juga akhlak para ulama, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi bersama Nabi kan. Apabila sampai ke rumah Nabi, ketika Nabi sampai ke rumah Abu Bakar, kata Nabi, "Jom kita pergi hijrah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya sudah siapkan 2 ekor unta untuk jadi kenderaan kita. Ini 1 unta untuk saya pakai, ini 1 unta untuk baginda pakai." Kata Nabi, "Berapa harga unta ni? Saya nak bayar harga unta tersebut." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Tak payah bayar Rasulullah. Saya memang dah siapkan lah untuk baginda." Tengok. Tapi kata Nabi, "Mesti saya bayar. Saya bayar juga. Bisaman." Kata Nabi, "Mesti saya bayar." Tengok, itulah akhlak baginda Nabi. Kita tak exploit orang lain. Walaupun orang nak khidmah pada kita, tapi tetap ini perkara ni adalah kita tak nak gunakan orang lain tanpa bayaran sama sekali. Kita jadi murid, tentulah kita jadi murid jangan harapkan bayaran. Tapi kalau kita jadi guru, kita yang kena punya akhlak macam ni. Abu Bakar Muhammad bin Al-Labbad berkata, Ibrahim bin Abi Dawud Al-Burulusi memberitahu kami daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, Abu Yusuf berkata, "Pada malam ini aku akan mendatangi Amirul Mukminin yakni Ar-Rasyid dengan dalil yang akan menghentam ahli Madinah berkenaan permasalahan satu sumpah dan seorang saksi." Seseorang berkata kepadanya, "Apa pandanganmu dalam perkara ini?" Beliau menjawab, "Tidak boleh diputuskan sesuatu perkara melainkan dengan 2 saksi. Ini kerana Allah tidak menerima melainkan 2 saksi." Beliau lalu membacakan ayat petang. Orang itu berkata, "Jika mereka bertanya, siapakah 2 saksi yang mesti diterima itu?" Abu Yusuf berkata, "Aku akan menjawab 2 laki-laki mereka, Muslim dan adil." Orang itu berkata, "Jika begitu, mengapa engkau menerima persaksian orang Kristian dalam permasalahan hak? Padahal Allah mengatakan daripada kalangan kamu Muslim dan daripada kalangan saksi yang engkau redai." Abu Yusuf berfikir sesaat. Beliau lalu berkata, "Permasalahan ini sangat halus. Bagaimana mereka mendapatkannya?" Orang itu berkata, "Hujahmu hanya boleh digunakan ke atas orang-orang lemah sahaja." Ibnu Al-Labbad berkata, Al-Burulusi memberitahu saya, Al-Muzani memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i yang berkata, "Tidaklah seseorang boleh mendapatkan kenikmatan hidup melainkan jika dia berada dalam keadaan yang dibenci dalam agamanya." Beliau telah berkata, "Siapa yang tidak didahului oleh ajalnya, maka peluangnya akan direbut oleh masa." Ini kerana masa selalu berbolak-balik dan berubah. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertama berkenaan dengan Abu Yusuf, kisah Abu Yusuf. Abu Yusuf ni siapa? Dia adalah murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Tadi kita cakap bahawa Imam Syafi'i tidak jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak jumpa juga dengan Abu Yusuf. Imam Syafi'i jumpa hanya dengan Muhammad Ibn Hasan. Justru riwayat ni, ucapan Imam Syafi'i berkenaan dengan Abu Yusuf ni, dia tidak bersambung kepada Abu Yusuf. Terputus sebab Imam Syafi'i tak jumpa dengan Abu Yusuf. Dan kisah ni berkenaan dengan perdebatan antara Abu Yusuf dengan satu orang berkenaan dengan isu satu perkara dalam fiqh, tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan permasalahan satu sumpah dan seorang saksi. Ini khilaf antara mazhab Syafi'i, mazhab Ahli Madinah dengan mazhab Ahli Iraq, mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, saksi mesti 2 orang. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran macam tu, "Fastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada." Kata Allah, hadirkan saksi 2 orang laki-laki.
Kalaupun tak jumpa saksi 2 orang laki-laki, mesti 1 orang laki-laki dan 2 perempuan dalam kes-kes melibatkan akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya kan. Mesti 2 orang saksi. Kalau tak pun 2 orang laki-laki, kalau tak pun 1 laki-laki 2 perempuan. Ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik di Madinah termasuk mazhab Imam Syafi'i adalah kalau tak jumpa 2 orang laki-laki, tak jumpa 1 laki-laki dan 2 perempuan, boleh kes itu diputuskan dengan 1 orang saksi dan 1 sumpah. 1 orang laki-laki bersaksi dan kemudian dengan sumpah sekali, maka boleh di kes itu diputuskan. Ini jadi khilaf panjang lebar, kita bincangkan pada masa akan datang. Tapi yang pasti adalah ini menunjukkan kepakaran Imam Syafi'i dalam berhujah dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf cakap macam ni, kata Imam Syafi'i dalilnya macam ni, dalilnya macam ni. Ini menunjukkan kepakaran Imam Syafi'i. Lalu Ibnu Labbad berkata, kata Imam Syafi'i, aku mendengar Syafi'i berkata, tidaklah seorang boleh mendapat kenikmatan hidup melainkan jika dia berada dalam keadaan yang dibenci dalam agamanya. Kebanyakan kita macam tu, tuan-tuan. Nak hidup kaya sering tipu orang, betul tak? Nak hidup rumah besar, kita ambil hak orang, zalimi orang lain. Justru kata Imam Syafi'i, siapa yang nak hidup selesa di dunia, kebanyakannya adalah sering melakukan perkara yang dibenci dalam agama. Justru ini hati-hati. Jangan sampai kita nak hidup selesa sangat sampai tak peduli halal dan haram. Susah sikit tak apalah, yang penting hidup tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengambil hak orang, tak zalim sama orang lain. Beliau turut berkata, siapa yang tidak didahului oleh ajalnya, maka peluangnya akan direbut oleh masa. Itu karena masa selalu berbolak-balik dan berubah. Orang yang hidup di dunia ini selalu kita kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Jangan selesa dalam satu keadaan saja. Sekarang kita di atas, esok kita mungkin di bawah. Betul tak? Sekarang kita dihormati, esok mungkin kita dibenci. Sekarang kita kaya, esok mungkin kita jatuh miskin. Justru kata Imam Syafi'i, jaga-jaga, jangan sampai sebab masa selalu berbolak-balik. Selalu berbolak-balik. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Usaid memberitahu kami, Ali bin Ahmad bin Al-Madaini memberitahu kami, aku mendengar Al-Muzani dan Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, kami mendengar Asy-Syafi'i berkata, jangan bermusyawarah dengan orang yang tidak memiliki gandum di rumahnya, sesungguhnya perkara itu menutup akal. Jadi kata kalau Imam Syafi'i, kalau nak minta nasihat, jangan minta nasihat kepada orang yang tak punya beras di rumah. Dia pening kepala, orang tak punya beras di rumah, tuan-tuan, tanggungan pun banyak, betul tak? Kita minta nasihat pula sama dia, nasihat pun tak akan dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Justru kata Imam Syafi'i, kasih pengajaran pada kita. Kalau nak minta nasihat, minta kepada orang yang pikiran dia jernih, tidak dikeruhkan dengan masalah-masalah dalaman rumah dia. Ini bukan cuma tak punya beras di rumah, kadang tengah kelahi sama suami sama isteri pun pikiran kita dah kalut kan. Jangan minta nasihat pada dia pula. Minta nanti kalau dia dah stable, baru kita minta nasihat pada dia. Dia boleh kasih nasihat yang tepat. Al-Hasan berkata, Ali bin Azari berkata, Muhammad bin Ahmad bin Zakaria memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muazzin memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, memakan kacang ful menambahkan otak, memakan daging menambahkan akal. Ini menunjukkan apa lagi? Imam Syafi'i juga bukan cuma setakat dia pakar dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama, beliau juga punya pengetahuan berkenaan dengan proses pemakanan, tuan-tuan. Istilahnya lah, kita punya beliau punya pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, salah satunya kata Imam Syafi'i, makan kacang full menambahkan otak. Betul ke tak betul? Wallahu a'lam, saya tak belajar macam ni. Tonton yang pelajar ni, yang belajar berkaitan dengan nutrisi dan lain sebagainya, tengok cek perkara ni. Kalau betul, okey. Kalau tak betul pun okey. Imam Syafi'i cakap perkara ni bukan sebagai sebuah dalil agama. Ini petua, ya kan? Petua, istilah petua kita, petua orang-orang dahulu. Kalau betul, boleh silap. Dan itu tidak kena mengena dengan agama kita. Tidak ada kena mengena dengan agama. Ini adalah petua-petua saja. Makan kacang full menambahkan otak, membuat kita cerdas. Dan memakan daging menambahkan akal. Cobalah, tuan-tuan. Kalau betul, beritahu saya. Al-Hasan berkata, Ahmad bin Muhammad bin Salamah memberitahu kami, Yunus bin Abdul A'la memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i menulis bait-bait ini kepada beberapa orang suku Quraisy apabila mereka berselisih dengan Ibn
Harim. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Ja'far apabila tergelincir selepas kami dalam melangkah lalu terjatuh. Mereka tidak jenuh kepada kami andai sekiranya ibu kami menghadapi apa yang mereka hadapi, pasti beliau jenuh. Jadi ini juga kepandaian Imam Syafi'i dalam menulis syair. Kalau dalam bahasa Arabnya tuan-tuan lagi cantik, ini terjemahnya sajalah. Terjemahan kita tak nampak sangat cantiknya bahasa Imam Syafi'i. Sebenarnya dalam bahasa Arab ucapan ini lebih cantik lagi, menunjukkan Imam Syafi'i tadi apa? Hebat dalam ilmu agama, hebat juga dalam pengalaman, hebat juga dalam ilmu pemakanan, sekarang juga hebat dalam penggunaan bahasa. Abu Al-Walid Abdullah bin Muhammad bin Yusuf mengkhabarkan kami Abu Al-Hasan Ali bin Abdullah bin Jahdam Al-Hamadani mengkhabarkan kami di Mekah. Al-Qadi Abdul Malik bin Muhammad bin Abdul Aziz mengkhabarkan kami. Ibnu Mujahid mengkhabarkan kami. Abu Zakaria mengkhabarkan kami. Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitahu kami, aku mendengar Asy'ari yang berkata, apabila di Yaman aku bermimpi seolah-olah sedang duduk di tempat tawaf, tiba-tiba dikatakan, inilah Ali bin Abi Thalib. Aku lalu bangkit dan mengucapkan salam kepadanya. Aku menjabat tangannya lalu memeluknya. Beliau lalu menanggalkan cincin daripada jarinya lalu memakaikannya di jariku. Pada pagi harinya aku berkata, wahai bapa saudaraku, carikanlah seseorang yang mampu mentakwil mimpi. Apabila orang itu datang, aku menceritakan mimpiku. Beliau berkata, bergembiralah wahai Abu Abdullah, mimpimu melihat Ali bin Abi Thalib di Masjidil Haram bermakna keselamatan daripada neraka. Menjabat tangan beliau bermakna keselamatan ketika hisab. Cincin yang dipakaikan di jarimu bermakna kemasyhuran namamu di dunia menyamai nama Ali bin Abi Thalib. Ini adalah mimpi Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Ali dan dipakaikan cincin pada dia. Lalu kemudian apabila beliau bertanya kepada orang yang pakar dalam mimpi, beliau tafsirkan mimpi tersebut adalah kemasyhuran di atas muka bumi. Dan terbukti memang benar Imam Syafi'i masyhur hingga hari ini kan tuan-tuan. Soalan kita adalah, adakah mimpi ada makna? Ini sekali lagi dalam kandangan Ahlussunnah wal Jamaah, mimpi ini tak boleh terlalu melampau, tak juga kita menolak 100%. Sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah moderat kan tuan-tuan. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, mimpi ini ada 3 bagian. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berasal daripada syaitan untuk menyedihkan, membuat hati manusia sedih, liyukhzin ibnu Adam. Nah, ini tak ada makna. Yang kedua, mimpi yang berasal daripada pengalaman kita. Kita nampak ketika sedar, nampak orang tuan-tuan, aksiden pecah kepala, dalam mimpi kita nampak juga, ini pun tak ada makna. Tapi ada satu mimpi yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai ru'ya salihah, mimpi yang benar. Ru'ya salihah tuan-tuan disebut dalam pelbagai hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab khas berkenaan kitab mimpi, berkenaan dengan mimpi. Jadi apa makna mimpi? Apa yang terdapat dalam mimpi yang kategori ketiga ni memang ada makna. Memang ada makna. Dan orang yang boleh menafsirkan mimpi tersebut adalah orang yang punya ilmu takwil mimpi, nama dia. Para ulama kita menulis banyak buku berkenaan dengan takwil mimpi. Tapi ingat, ada beberapa kaedah-kaedah asas berkenaan takwil mimpi. Yang pertama adalah, pertama tadi kita kena tahu takwil mimpi, tidak semua mimpi boleh ditakwil. Tidak semua mimpi boleh takwil. Jangan lepas ni tanya, Ustaz, semalam saya mimpi macam ni, apa maknanya Ustaz? Kadang ada makna, kadang tak ada makna. Kebanyakan lah tak ada makna. Takwil yang ru'ya salihah boleh kita katakan hanya 1% daripada mimpi-mimpi kita tu. Mimpi-mimpi kita semua, kebanyakan mimpi kita tak ada makna. Tapi tidak dinafikan ada mimpi yang memang ada makna dan boleh ditakwil. Itu asas yang pertama. Yang kedua, kalaupun mimpi tersebut ada makna, makna dia bukan makna yang boleh sama dengan orang lain. Dia ditafsirkan mengikut keadaan diri orang tersebut, keadaan masa dia bermimpi, keadaan tempat dia bermimpi. Mimpi yang dilihat oleh satu orang yang sama mungkin beza maknanya apabila dilihat oleh orang lain. Sebab penakwilan mimpi ini berbeza satu sama lain, dari satu orang kepada orang lain, masa pada masa yang lain, tempat pada tempat yang lain. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qutaibah dalam kitab dia Ru'ya, Kitab Ru'ya, bincang tentang mimpi ini. Dan yang ketiga, asas dalam takwil mimpi adalah
tak boleh sebarang orang menafsirkan mimpi. Haram hukumnya kalau tak ada ilmu, dia menafsirkan mimpi sendiri tanpa ilmu. Imam Malik sebut, dia katakan mimpi adalah bagian daripada kenabian. Justru jangan bermain-main dengan kenabian. Kalau kita tak punya ilmu, jangan pandai-pandai menafsirkan mimpi. Itu jelas tuan-tuan yang berkenaan dengan mimpi perkara ni. Itu sebabnya para ulama sering menyebutkan mimpi macam ni. Maknanya adalah mimpi ini ada mimpi yang bermakna, lalu ada orang yang menafsirkan dengan ilmu. Tapi zaman sekarang orang yang pakar dalam perkara ini sangat-sangat jarang. Kebanyakan para pendusta saja. Mereka cakap boleh menafsirkan padahal tak punya kemampuan dalam perkara ini. Jangan mudah terpercaya. Satu lagi, satu buku-buku yang kita tengok di luar yang menafsirkan mimpi, ini kan ada buku yang khas berbincang tentang tafsir mimpi, kebanyakannya adalah dusta, tak betul. Kebanyakannya tuan-tuan. Justru kita tak boleh ambil buku tu kemudian kita guna untuk menafsir mimpi-mimpi yang kita nampak di luar sana. Tapi memang tak dinafikan ada beberapa mimpi yang memang ada makna. Tapi sekali lagi kita tengok asas berkenaan dengan yang tadi telah sebutkan. Abdullah memberitahu kami, Al-Hamadani memberitahu kami, Abu Bakar Al-Madini memberitahu kami, Ahmad bin Aisyah Al-Faqih memberitahu kami, aku mendengar Abu Ja'far Al-Kirmani berkata, aku bermimpi seolah-olah kiamat telah berlaku. Aku lalu diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga. Di dalam bajuku tersimpan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ridwan penjaga syurga berkata, tinggalkanlah kitab itu dan masuklah ke syurga. Aku berkata, aku tidak akan masuk melainkan dengannya. Tiba-tiba terdengar seruan daripada pihak Allah, biarkanlah dia masuk dengan kitab yang bersamanya. Jadi Mukhtasar Al-Muzani tuan-tuan adalah kitab Imam Syafi'i yang diringkas oleh murid beliau bernama Muzani. Jadi sekarang kitab ni ada dalam Kitabul satu jilid dalam Kitabul Mukhtasar Al-Muzani maknanya adalah dia meringkaskan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam satu kitab. Justru ini adalah kitab Imam Syafi'i, riwayat daripada Muzani. Dan kitab Mukhtasar Al-Muzani tuan-tuan adalah rujukan kitab fiqh pertama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi zaman dahulu kalau kita belajar fiqh, maka kita kena baca apa? Kitab Mukhtasar Al-Muzani. Pada zaman selepas Imam Syafi'i. Kalau sekarang kita dah baca kitab kecil-kecil kan, Safinatun Najah, Ghayatul Taqrib, lalu apalagi Matan Abi Syuja', kita baca yang kecil-kecil. Dulu orang tak baca macam tu. Yang mereka baca untuk mengaji di mana-mana masjid atau kena dihafal bahkan adalah kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dia ringkasan fiqh Imam Syafi'i. Ringkasan fiqh Imam Syafi'i. Pada zaman dahulu juga tuan-tuan, kitab Mukhtasar Al-Muzani ni bukan cuma dihafal, wajib para pelajar yang belajar fiqh Syafi'i kena hafal Mukhtasar Al-Muzani. Yang kedua juga, kalau ada perempuan kahwin pada zaman tu, dia minta hantarannya salah satunya adalah Mukhtasar Al-Muzani. Orang zaman dahulu minta hantaran bukan berapa helai baju pengantin. Dia tak minta daun sirih berapa lembar, tapi yang dia minta apa? Nak kahwin sama saya, boleh. Hantarannya mesti ada Mukhtasar Al-Muzani. Okey ke? Okey kan? Jadi kalau perempuan zaman sekarang, saya bang, salah satu minta hantaran saya adalah kitab Sahih Bukhari. Bagus tak? Bagus. Tapi lepas tu kena baca lah, jangan tinggal dipajang. Minta hantaran saya Bukhari, lepas tu tak pernah baca pun, buat apa pun. Maknanya orang zaman dahulu nak Mukhtasar Al-Muzani, maksudnya lepas kahwin nanti suami kena ajarkanlah Mukhtasar Al-Muzani. Ini cabaran juga untuk kaum laki-laki. Kalau dia tak faham macam mana nak kasih buku kan, dia kena lepas ni, dia kasih dan dia ajarkan kepada isteri dia. Abdullah memberitahu kami, Ali bin Abdullah Al-Hamadani memberitahu kami, Abu Hafs Umar bin Asyaf Al-Juddi memberitahu kami, Abu Ja'far At-Tirmidzi berkata, aku bermimpi seolah-olah kiamat telah berlaku. Aku lalu diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga. Dan di dalam bajuku tersimpan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dia penjaga syurga berkata, tinggalkanlah kitab itu dan masuklah ke syurga. Aku berkata, aku tidak masuk dengannya. Tiba-tiba terdengar seruan daripada pihak Allah, biarkanlah dia masuk dengan kitab yang bersamanya. Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid memberitahu kami, Yusuf bin Ya'qub An-Najirani memberitahu kami secara imla di Masjid Jami' Al-Basrah. Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Sari memberitahu kami, aku mendengar Hawsarah bin Muhammad Al-Minqari berkata, sunnah terzahir dalam diri seseorang yang dua tanda, mencintai Ahmad bin Hanbal dan menulis buku-buku Asy-Syafi'i. Dulu pada zaman dahulu, kata Hawsarah bin Muhammad, kalau kita nak tahu dia ahli sunnah ke atau ahli bid'ah, dengan dua perkara. Pertama, dia cinta ke tak cinta dengan Ahmad bin Hanbal.
Kalau dia cinta maknanya Ahlus Sunnah, dia benci maknanya Mu'tazilah. Yang kedua, dia tulis tak, dia belajar tak kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Kalau dia belajar Ahlus Sunnah, dia tak belajar maknanya Ahlul Bid'ah. Pada zaman dahulu tuan-tuan. Ya, ini termasuk maknanya rujukan dan identiti Ahlus Sunnah pada zaman itu salah satunya adalah belajar karangan Imam Syafi'i. Abdul Rahman bin Abdullah bin Khalid memberitahu kami, Yusuf bin Yaqub An-Najirani memberitahu kami, Abu Yahya As-Sadi memberitahu kami, Ibrahim bin Muhammad memberitahu kami, aku mendengar Bilal bin Abdullah berkata, Asy-Syafi'i membuka penutup ilmu. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali memberitahu kami, ayahku memberitahu kami, Aslam bin Abdul Aziz memberitahu kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata kepadaku, jika bukan dari Asy-Syafi'i, kalau beliau tidak mengajarkanku qiyas, aku tidak akan mengetahuinya. Kerana beliau aku mengetahuinya, semoga rahmat Allah ke atasnya. Beliau pakar dalam sunnah dan asar, juga memiliki keutamaan dan kebaikan. Allah memberitahu kami, Al-Hasan memberitahu kami, Ahmad bin Ali Al-Madaini memberitahu kami, aku mendengar Al-Muzani berkata, aku bersedia berdebat dengan sesiapa sahaja daripada makhluk Allah untuk menetapkan bahawa kesilapan yang terkandung dalam buku-buku Asy-Syafi'i adalah berasal daripada penulis, bukan daripada Asy-Syafi'i. Ini perkara penting tuan-tuan. Kata Al-Muzani, semua kesilapan yang terdapat dalam buku-buku Imam Syafi'i bukan karena Imam Syafi'i, akan tapi karena perawi daripada Imam Syafi'i. Sebab dulu Imam Syafi'i menulis buku, lalu ditulis balik. Dulu tak ada mesin cetak kan tuan-tuan, tak ada photostat. Jadi kalau ditulis, Imam Syafi'i tulis buku, orang akan salin, tulis balik. Dan kadang berlaku silap. Kesilapan tu bukan karena kesilapan Imam Syafi'i, tapi kesilapan orang yang menulis kitab tu selepas Imam Syafi'i. Dan ada ucapan Imam Abu Dawud dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dua orang pakar yang sangat hebat dalam hadis. Dia katakan Imam Syafi'i tak pernah silap meriwayatkan hadis. Kalau ada kesilapan dalam hadis dalam buku-buku Imam Syafi'i, itu bukan karena Imam Syafi'i yang silap, tapi perawi yang silap. Imam Syafi'i ini tuan-tuan, dia buku-buku dia tak dibawa ke Mesir, buku-buku tertinggal di Baghdad. Apabila pindah ke Mesir, dia tulis buku-buku semua, dan dia tulis semua hadis-hadis dan hujah dalam buku itu dari hafalan dia. Dan kata Imam Abu Dawud dan Abu Zur'ah, walaupun Imam Syafi'i menulis dari hafalan, tak merujuk kitab, tak ada yang silap dalam hadis-hadis tersebut. Semua kalau kita jumpa ini silap, kesilapan itu bukan daripada Syafi'i tapi dari orang yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Ini menunjukkan Imam Syafi'i kuat hafalan dalam hadis dan mencapai darjat hafiz dalam hadis. Al-Hasan turut berkata, Al-Madaini Ahmad bin Ali memberitahu kami, Al-Muzani memberitahu kami, Al-Humaydi berkata, apabila Asy-Syafi'i keluar dari Mekah ke Mesir dan meninggalkan kami menyusul beliau selepas itu ke Mesir. Jadi murid-murid Imam Syafi'i tak nak ditinggalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi ke mana, kita follow. Humaydi ini ikut Imam Syafi'i sejak dari Mekah. Jadi Imam Syafi'i di Mekah, dia ikut Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, dia ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dia pun ikut ke Imam Syafi'i ke Mesir. Sebab mereka tak nak ketinggalan daripada ilmu-ilmu Imam Syafi'i semua. Abdul Waris bin Sufyan mengkhabarkan kami, Qasim bin Asbab memberitahu kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ismail As-Sa'id memberitahu kami, aku mendengar Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi berkata, Muhammad bin Al-Hasan berkata kepadaku, sekiranya ada seseorang yang menyalahi kami lalu pandangannya dapat mengalahkan kami, maka orang itu mestilah Asy-Syafi'i. Aku berkata, kenapa? Beliau menjawab, kerana kejelasan ucapan beliau dan ketelitiannya dalam bersoal jawab dan mendengarkan. Siapa ni? Dia adalah Muhammad bin Al-Hasan. Dia adalah murid Imam Abu Hanifah. Dia cakap, kalau ada yang boleh mengalahkan kami, mesti itu adalah Imam Syafi'i. Sebab tak pernah murid-murid pada zaman tu tuan-tuan, tak pernah murid-murid Imam Abu Hanifah kalah dalam debat. Di Baghdad, di Iraq atau di mana saja, murid Imam Abu Hanifah dia dilatih betul-betul untuk berdebat. Paling hebat dalam berdebat. Justru dia katakan, kami tak pernah kalah. Kalaupun kami kalah, mestilah kalah karena Imam Syafi'i. Sebab kejelasan Imam Syafi'i dalam berhujah dan bersoal jawab. Cerita dan hikayat tentang Asy-Syafi'i. Khalaf mengkhabarkan kami, Al-Hasan memberitahu kami, Muhammad bin Ramadan Az-Zayyad memberitahu kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam memberitahu kami, suatu hari seorang tentera datang ke rumah Asy-Syafi'i. Pada saat itu kami sedang memakan roti. Beliau lalu duduk makan bersama kami. Selepas makan, beliau berkata, wahai Abu Abdullah, apa pandangan anda berkenaan makanan mengejut? Asy-Syafi'i berkata dengan suara perlahan, mengapa beliau tidak bertanyakan perkara itu sebelum makan?
Jadi ada apa namanya, seorang datang pada Imam Syafi'i tengah makan. Selepas tu dia terus makan, dia datang terus makan. Lepas tu dia baru tanya apa hukum makan mengejut. Dia sendiri datang mengejutkan. Apa hukumnya datang mengejutkan Imam Syafi'i? Kenapa tak tanya sebelum ni? Apa sebab datang bertamu ke rumah orang, kita tak boleh mengejut sebab mengganggu tuan rumah kan. Apa hukumnya? Tentulah tak boleh sepatutnya. Tapi dia sudah datang mengejut, okeylah, tak apalah. Patutnya you tanya sebelum makan, baru tahu. Dengan sanad ini juga hingga Muhammad Asy-Syafi'i memiliki seorang hamba bernama Iqra. Beliau pandai memasak. Apabila Asy-Syafi'i meninggal, beliau dijual bersama harta pusaka Asy-Syafi'i lainnya. Ashab bin Abdul Aziz lalu membelinya. Selepas beliau meninggal, hamba ini kembali dijual bersama harta pusaka beliau. Ayahku berkata, wahai Muhammad, belilah Iqra untuk kita. Aku hadir apabila beliau dilindung bersama beberapa orang rakan-rakan kami. Aku menawarkan harga yang lebih mahal. Yusuf bin Amr berkata, batalkanlah keinginanmu untuk membelinya. Dia telah menguburkan 2 tokoh ulama dalam beberapa hari. Lalu engkau hendak membelinya. Adakah engkau ingin menjadi yang ketiga? Aku tetap membelinya dan tidak mempercayakan tatayur. Jadi itraq tuan-tuan adalah chef khas Imam Syafi'i. Dulu sangat-sangat pemurah. Dia suka menerima orang datang untuk berziarah ke rumah Imam Syafi'i. Setiap orang datang berziarah, Imam Syafi'i akan sediakan makanan yang sedap-sedap. Itu sebabnya beliau beli itraq, chef yang pakar dalam memasak. Jadi orang, ada seorang hamba sahaya yang pandai memasak, kata Imam Syafi'i, aku beli khas untuk jadi chef di rumah dia. Setiap datang orang bertamu, Imam Syafi'i akan suruh dia untuk memasak. Nah, Imam Syafi'i selepas meninggal dunia, ini antara Imam Syafi'i dengan Ashab bin Abdul Aziz ni tuan-tuan ada khilaf. Ashab ni ikut mazhab Imam Malik di Mesir. Dia nampak semula dia suka dengan Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i murid Imam Malik juga kan. Tapi selepas dia tahu Imam Syafi'i buat mazhab sendiri, beza dengan mazhab Imam Malik, dia berdoa. Dalam doa, dalam sujud dia mengatakan, Allahumma amit asy-Syafi'i wa illa la zahaba ilmu Malik di Mesir. Dia cakap, ya Allah, matikan Syafi'i, kalau tak nanti ilmu mazhab Malik akan pupus di Mesir. Jadi, dan Ashab ni terkenal mustajab doa dia tuan-tuan. Dia doa macam tu, berapa belas hari kemudian Imam Syafi'i meninggal dunia. Tapi selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, dia pun meninggal dunia lepas tu juga. Jadi dia doakan orang mati, betul dia mati, dan dia pun mati juga lepas tu. Nah, apa yang berlaku? Imam Syafi'i beli itraq, dia punya chef yang tadi. Selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, Ashab yang beli. Jadi hamba ni dijual, dia beli harta pusaka ni. Selepas tu Ashab meninggal dunia, itraq dijual balik. Itu yang kemudian Muhammad bin Abdul Hakam datang, ayahnya cakap beli itraq. Dan ada orang nasihatkan, jangan kau beli dia. Imam Syafi'i mati waktu dia hidup. Waktu dia pindah ke Ashab, Ashab pun mati. Awak nak beli dia, awak nak jadi ketiga ke? Mati juga lepas tu. Jadi dia ini namanya tatayur. Dia ada kepercayaan berkenaan dengan perkara yang sial atau tak baik. Kata Muhammad al-Hakam, tak, aku tak percaya. Apa namanya, kaedah macam tu. Al-Hasan berkata, Muhammad bin Yahya al-Farisi memberitahu kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam memberitahu kami, Asy-Syafi'i mengkhabarkan kami daripada Ibnu Abi Yahya berkata, semua kotoran yang membuatmu susah, maka kencing keledai dapat mengeluarkannya melainkan minyak samin. Sesungguhnya dia apabila dibasuh lalu kotor terlihat jelas. Ini pun petua Imam Syafi'i. Salah satunya adalah kalau nak bersihkan benda yang susah, noda yang susah nak dibersihkan, gunakan kencing keledai. Dia boleh membersihkan benda tu. Itu zaman dahulu belum ada sabun Clorox macam kita zaman sekarang. Tuan-tuan nak coba boleh lah, tak apa. Tapi sekarang kita dah ada benda yang lain, tak perlu dibuat pun tak apa. Ini petua saya daripada Imam Syafi'i. Beliau berkata, Ali bin Ya'qub bin Suwaid al-Warwaq al-Qurashi memberitahu kami, Al-Rabi' bin Sulaiman memberitahu kami, Asy-Syafi'i berkata, bapa saudaraku Muhammad bin Ali berkata kepadaku, seorang syekh berkata kepadaku, orang yang berterima kasih kepadamu terhadap sesuatu yang tidak engkau lakukan, waspadalah, dia mungkin akan mungkir dalam perkara yang engkau lakukan. Nah, ini Imam Syafi'i ingatkan kita, jangan suka kepada orang yang macam ni. Orang ni macam apa? Orang yang suka mengampu, tuan-tuan. Orang yang suka mengampu adalah dia suka puji kita perkara yang kita tak buat pun. Ustaz hebat sangatlah Ustaz. Kenapa? Ustaz tengah malam solat tahajud 200 rakaat, padahal kita tahu sendiri kita tak buat pun. Tapi saja dia mengampu kita.
Kalau kita happy dengan orang yang macam ni, ingat satu hari nanti dia akan buat fitnah sesuatu yang kita tak buat. Dia akan mungkir sesuatu yang kita buat. Orang yang terlalu mudah mengampu, memuji, dia terlalu mudah juga mencela, tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i, ingat bahaya. Justru jangan dekat orang macam ni. Orang yang suka memuji kita perkara yang kita tak buat, satu hari dia akan mencela kita perkara yang kita tak buat juga. Nah, justru jangan suka dikelilingi oleh orang yang suka mengampu. Beliau berkata, Hamzah bin Muhammad bin Al-Abbas Al-Kinani Al-Jawhari memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muazzin memberitahu kami, aku pernah pergi haji bersama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Mekah. Setiap kali menaiki ataupun menurun di lembah, beliau mengucapkan bait syair ini: wahai penunggang, singgahlah ke Muhassab dari Mina, seluruh orang yang tinggal dan menetap di Haid. Pada awal pagi, apabila jemaah haji turun dari Mina seperti ombak sungai Furat yang berlimpah, sekiranya Rafat mencintai keluarga Muhammad, biarlah semua makhluk menyaksikan bahawa aku Rafidi. Nah, bait syair ini yang kemudian digunakan oleh orang tertentu mengatakan bahawa Imam Syafi'i Rafidi atau Syiah. Sebab Imam Syafi'i mengatakan apa? Sekiranya Rafid atau Syiah mencintai keluarga Muhammad, biarlah semua makhluk menyaksikan bahawa aku Rafidi. Seandainya cinta kepada keluarga Nabi dikira Syiah, kata Imam Syafi'i, biar orang kata aku Syiah pun tak apa. Ini orang menyangka bahawa Imam Syafi'i Syiah, padahal Imam Syafi'i bukan Syiah. Ucapan ni hanya menafikan pandangan, mengatakan bahawa kita tak boleh cinta keluarga Nabi. Kata Imam Syafi'i, kita kena cinta keluarga Nabi. Walaupun dituduh Syiah, tak apalah, kita wajib mencintai keluarga Nabi. Tapi cinta keluarga Nabi yang disebutkan Imam Syafi'i adalah cinta macam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan cinta macam Syiah. Apa beza dia? Tadi kita dah bincang, tuan-tuan, kan? Cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan mereka, cinta kepada mereka sebagai keluarga Nabi tidak melampau. Mereka manusia biasa, mereka keluarga baginda Nabi, tapi tidak maksum, ya kan? Tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak berlebih dan lain sebagainya. Syair ini dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i sebagaimana yang diberitakan kepada kami oleh ulama guru kami daripada Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syafi'i, tetamu Al-Hakam yang tinggal di Al-Zahra, daripada guru-guru beliau. Seseorang bertanya kepada Asy-Syafi'i, engkau memiliki sikap seperti Syiah. Beliau berkata, kenapa? Mereka menyatakan engkau menzahirkan cinta kepada keluarga Muhammad. Asy-Syafi'i berkata, wahai kaum, tidakkah baginda bersabda, tidak beriman seseorang kami sebelum ia mencintai melebihi cintanya kepada ayah, anak dan seluruh manusia. Baginda turut bersabda, sesungguhnya para penyokongku daripada keluargaku ialah yang bertakwa. Jika aku berkewajipan mencintai kerabat dan keluargaku yang bertakwa, tidak akan termasuk sebahagian dari agama jika aku mencintai kerabat Rasulullah SAW yang bertakwa. Ini kerana Rasulullah mencintai kerabatnya. Beliau lalu menyebutkan bait syair di atas: wahai penunggang, singgahlah ke Muhassab dari Mina. Ismail bin Ishaq dan Qasim bin Muhammad mengkhabarkan kami, Khalid bin Sa'ad memberitahu kami, Abu Ubaidah bin Ahmad memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitahu kami, Abu Ya'qub Al-Waiti menulis surat kepadaku dari dalam penjara. Khalifah Al-Waqid memenjara beliau kerana enggan menjawab berkenaan status Al-Quran. Antara yang beliau tulis kepadaku, elokkan akhlakmu kepada ahli keluargamu, sabarkan hatimu kepada orang-orang asing. Aku sering mendengar Asy-Syafi'i menyebut bait syair ini: aku hinakan diriku untuk memuliakannya dengan mereka, tidak akan mulia jiwa yang tidak pernah dihinakan. Abu Ya'qub Al-Buaiti, tuan-tuan, adalah murid kanan Imam Syafi'i. Selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau yang gantikan jadi guru di majlis Imam Syafi'i. Nanti ada cerita khas berkenaan dengan Abu Ya'qub Al-Buaiti. Ada orang yang hasad dengki kepada Al-Buaiti. Apa yang berlaku? Dia kemudian direport ke kerajaan, lalu dibuat fitnah berkenaan dengan Al-Buaiti, dia pun ditangkap. Itu berkenaan dengan apa? Pada waktu itu yang berkuasa adalah Al-Wasik. Wasik ni dari kerajaan Bani Abbasiyah. Dia wajibkan setiap orang untuk mengatakan bahawa Al-Quran makhluk, sebab khalifah bermazhab Mu'tazilah. Jadi dia paksa semua ulama berkata bahawa Al-Quran makhluk. Lalu Buaiti pun dipaksa untuk itu, dia tak nak terima. Dia katakan, tak, saya tak nak mengucapkan perkara ni. Akhirnya dia dipenjara dan mati, meninggal dunia di penjara. Nah, dari penjara dia sering tulis surat kepada pengganti beliau di majlis Imam Syafi'i. Dia selalu berpesan supaya
jaga akhlak kepada seluruh orang yang datang belajar. Sebab inilah pesanan Imam Syafi'i. Dia katakan kalau orang datang jangan kasar, jangan khedik mereka, sambut mereka, sebab Imam Syafi'i suruh kami buat macam tu. Tengok ni akhlak Imam Syafi'i kepada murid-murid sekalian. Abu Al-Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj berkata dalam kitab Tarikh, Ahmad bin Abdullah bin Imran Al-Makhzumi, keturunan Al-Aqqa bin Abi Al-Aqqa, memberitahu kami, aku mendengar Abdul Rahman bin Ibrahim berkata, suatu ketika Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bertamu ke rumah seorang laki-laki daripada kaumnya di Yaman. Beliau adalah seorang penguasa di negeri tersebut. Beliau duduk di rumahnya beberapa hari lalu meminta izin untuk pulang ke negerinya. Orang itu menulis surat untuk meminta maaf dan memberikan sedikit bekalan. Asy-Syafi'i lalu menulis beberapa bait syair di atas surat tersebut. Aku menerima surat maafmu tidak pada tempatnya, seolah engkau hendak berpaling daripada memberiku. Jika engkau mengatakan rumah yang sederhana dan pertengahan nenek moyang lama yang telah berlalu, engkau benar, namun engkau telah meruntuhkan apa yang mereka bina dengan kedua tanganmu dengan sengaja, padahal binaan itu masih baru. Sekiranya kaum kerabat di sisimu adalah jauh, namun orang jauh dapat memperolehi apa yang mereka mahu darimu. Kaum kerabatmu akan meninggalkanmu. Aku kasihan nanti melihatmu seorang diri. Engkau berdiri di antara pujian dan celaan. Sungguh aku tak pasti mana satu yang engkau kehendaki. Orang itu lalu menulis surat kepadanya, aku menginginkan pujian daripadamu. Aku telah mengutus untukmu 500 dinar untuk hajat keperluanmu, 500 dinar untuk nafkah keluargamu, 10 helai baju Ibarah Yaman dan 2 ekor unta. Jadi ini cerita berkenaan dengan Imam Syafi'i menginap di rumah keluarga dia di Yaman. Keluarga di Yaman ni orang besar tuan-tuan, dia penguasa di Yaman. Jadi dia adalah jawatan tinggi di Yaman waktu itu. Imam Syafi'i menginap di sana macam tak diendahkan je, tak dilayan dengan baik. Lalu Imam Syafi'i katakan, saya nak balik lah lepas berapa hari. Selepas apabila Imam Syafi'i nak balik, orang tu baru tulis surat. Dia cakap minta maaf lah, saya tak boleh melayan awak dengan baik, tak boleh khidmat dengan baik. Ini saya bagi duit sikit saja, dia bagi duit berapa dinar saja. Imam Syafi'i kemudian tulis surat mencela dia. Dia cakap, awak ni tak patut macam ni. Sepatutnya awak jaga keluarga lebih daripada jaga orang lain. Orang lain datang, awak hormati, khidmat pada dia. Keluarga sendiri datang, kau malah tak pedulikan dia. Imam Syafi'i tulis surat panjang dengan bait-bait syair yang cantik. Lalu dia pun terima bait syair tersebut. Baru kemudian dikatakan, okeylah, saya salah. Sekarang ni saya bagi kau 500 dinar, 500 banyak duit dan pakaian dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Imam Syafi'i cela orang yang tak jaga kekerabatan dengan baik. Sepatutnya adalah keluarga lebih kita bagi berbanding orang lain. Tapi kita sekarang kan tuan-tuan macam itu juga. Kita boleh kalau makan di luar sama kawan-kawan, cakap, okay, jangan bayar, aku bayar. Tapi kalau keluarga sendiri, kedekutnya, ya ilaha illallah, anak tadi bagi, isteri tadi bagi, bahkan adik-beradik kita suka marah, mengamuk sama dia, kedekut sangat sama adik-beradik. Imam Syafi'i ajarkan pada kita, sepatutnya keluarga kita makin pemurah berbanding kita kepada orang lain. Kefasihan dan keluasan ilmu Asy-Syafi'i. Al-Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Ibnu Rusyaid memberitahu kami, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi memberitahu kami, Al-Hasan bin Muhammad As-Sabbah Az-Za'farani berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih fasih dan alim daripada Asy-Syafi'i. Beliau orang yang paling alim dan paling fasih. Beliau mengetahui setiap syair yang dibacakan ke atasnya. Beliau ialah samudera ilmu. Beliau selalu memakai serban yang besar seperti seorang Arabi. Jika mendengar bising pergaduhan di masjidnya, beliau melarang dan berkata, kita bukan ahli kalam. Jadi Imam Syafi'i, majlis beliau adalah tuan-tuan majlis yang penuh dengan khusyuk. Dia tak suka ada orang bergaduh-gaduh dalam majlis. Kata Imam Syafi'i, yang suka bergaduh dalam majlis itu ahli kalam. Ahli kalam suka berdebat dalam majlis. Kita ni belajar fiqh, ilmu agama, kita tak suka bergaduh-gaduh sangat. Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Bajali Asy-Syafi'i Al-Qayrawani, seorang tokoh mulia berkata, Rabi' Al-Sulaiman memberitahuku, aku mendengar Ibn Hisham mengarang kitab Al-Maghani berkata, Asy-Syafi'i hujah dalam bahasa. Hujah dalam bahasa maknanya tuan-tuan, ucapan dia adalah hujah. Ucapan dia selari dalam bahasa, maksudnya dia menjadi rujukan dalam bahasa. Bukan cuma rujukan dalam fiqh, rujukan juga dalam bahasa Arab. Jadi jangan kita cakap ini ucapan Syafi'i silap ni dalam bahasa Arab. Tak, ucapan dia betul dalam bahasa Arab, tak pernah silap. Al-Bajali
berkata, Ar-Rabi' berkata kepadaku apabila Asy-Syafi'i bersendirian di rumahnya, beliau seperti air bah apabila menyebut tentang sejarah bangsa Arab. Jadi Imam Syafi'i bukan setakat pakar dalam fiqh, dalam sejarah dia boleh hafal. Dia boleh sebutkan apa yang berlaku sejak dulu sampai sekarang. Ini belajar penting tuan-tuan para pelajar. Kita belajar apapun kena tahu sejarah berkenaan dengan ilmu tersebut dan juga sejarah berkenaan dengan apa yang berlaku di negeri kita. Kita kena tahu dari awal sampai akhir. Imam Syafi'i hafal apa yang berlaku sejak zaman Jahiliyah sampai masa beliau. Boleh sebutkan apa yang berlaku tahun ni, tahun ni, perkara ini. Lalu tokoh-tokoh yang berlaku semua dia hafal. Abu Abdullah Muhammad bin Khalifah mengkhabarkan kami, Muhammad bin Al-Husain memberitahu kami, Abu Sa'id Al-Husain bin Ali Al-Jassas memberitahu kami, Sulaiman mengkhabarkan kami tentang salat Qariyah Syafi'i. Seseorang yang bertakbir untuk salat tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar ataupun Allah Akbar, tidak sah masuk ke dalam salat melainkan dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi kata Imam Syafi'i dalam salat kita kena jaga takbir kita tuan-tuan sekalian. Tak kena tak sah salat kita melainkan dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kalau kita baca Allahu Akbar tak sah. Atau Allahu Akbar tak sah. Mesti Allahu Akbar. Kenapa tak sah? Sebab berbeza, kalau kita cakap berbeza, makna berbeza. Nanti Imam Syafi'i akan sebutkan apa perbezaan makna Allahu Akbar atau Allahu Akbar, macam gitu. Ada makna beza. Justru kalau kita sebut dengan silap, maka salah makna, tak sah kita dalam solat kita. Abu Thawr menghikayatkan daripada Asy-Syafi'i berkata, tahukah kamu apa makna wakbar? Beliau menjawab tidak. Asy-Syafi'i berkata ia dalam bahasa Arab bermakna seutas tali yang kasar. Jadi kalau kita cakap Allahu Akbar, apa maknanya? Allah tali yang kasar. Betul ke tuan-tuan? Tak sah salat kita. Bukan Allah Maha Besar. Tahukah kamu apa makna wakbar? Beliau menjawab tidak. Asy-Syafi'i berkata ia adalah rongsokan yang tiada manfaat padanya. Rongsokan tahu tuan-tuan, dia adalah sampah. Sampah yang tak ada manfaat. Jadi kalau kita sebut Allahu Akbar, tak salah. Awak cakap Allah macam sampah, tak sah solat kita. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan memberitahu kami, Ahmad bin Ali Al-Madaini memberitahu kami, Ismail bin Yahya Al-Muzani memberitahu kami apabila Asy-Syafi'i tiba di Mesir. Pada masa itu Ibn Hisham pengarang kitab Al-Maghazi terkenal sebagai ulama Mesir yang paling pakar dalam walid kalimah-kalimah asing dan syair-syair Arab. Seseorang berkata kepadanya, cubalah engkau mendatangi Asy-Syafi'i. Beliau enggan mendatanginya. Selepas beberapa lama seorang kembali berkata, cubalah engkau mendatangi Asy-Syafi'i. Beliau lalu datang kepadanya dan bermuzakarah berkenaan nasab Arab daripada kalangan lelaki. Selepas lama bermuzakarah, Asy-Syafi'i berkata, tinggalkanlah nasab kaum lelaki, kita sama-sama mengetahui dan menghafalnya. Mari kita bermuzakarah tentang nasab kaum perempuan. Apabila mereka mula menyebutkannya, Ibn Hisham diam. Selepas pertemuan itu, Ibn Hisham berkata, aku tidak pernah menyangka Allah menciptakan orang seperti ini. Beliau telah mengatakan ucapan Asy-Syafi'i merupakan hujah dalam bahasa. Jadi Ibn Hisham tuan-tuan adalah ulama besar di Mesir waktu Imam Syafi'i sampai di Mesir. Dia hebat dalam bahasa, dia hebat dalam sejarah. Dan bahkan kita tahu kitab Sirah Ibn Hisham kan. Sirah Ibn Hisham adalah antara kitab sirah yang terpenting apabila siapa yang merujuk dalam, siapa yang nak menulis kitab ilmu tentang sirah, dia kena rujuk kitab Sirah Ibn Hisham. Nah, apabila Imam Syafi'i sampai ke Mesir, dia nampak macam Syafi'i datang, okeylah, dia ulama biasalah. Ada orang cakap, jumpalah Imam Syafi'i sembang-sembang. Dia cakap, tak adalah, apalah aku boleh belajar daripada dia. Dia rasa macam dia hebat sangat. Nah, orang ramai kemudian cakap, cobalah engkau jumpa Imam Syafi'i. Dia pun akhirnya datang. Datang ulama tuan-tuan sembang bukan macam sembang kita. Ulama sembang berkenaan dengan ilmu, muzakarah. Lalu kemudian dia nak tes Imam Syafi'i berkenaan dengan kepakaran dia dalam ilmu nasab. Dan ilmu nasab tu, makluman tuan-tuan, Ibn Hisham paling pakar di Mesir pada waktu itu. Ini paling pakar, orang paling pakar nak tes Imam Syafi'i ilmu yang paling dia tahu. Apa dia? Ilmu nasab. Jom kita muzakarah. Abu Bakar Siddiq, siapa nama dia? Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah bin terus sebut nasab dia sampai atas. Okey, sekarang aku tanya awak, Umar macam mana? Sebut Umar bin Khattab, sebut nama dia sampai nasab dia panjang. Apabila bincang tentang nasab laki-laki, dua-dua sama kuat. Ibn Hisham hafal, Imam Syafi'i hafal. Kata Imam Syafi'i, jom kita pindah ke nasab perempuan.
Perempuan lagi susah tuan-tuan, sebab biasanya kita kalau sebut nasab laki-laki aja kan, bisa kita sebut siapa bin siapa, tapi mak dia kita tak tahu lah mak dia siapa. Dan kita hafal nasab baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib gitu kan, tapi ibu Nabi macam mana? Belum lagi ibu Nabi, siapa isteri Abdullah kita dah tahulah, Aminah binti Wahab. Siapa isteri Abdul Muttalib? Siapa isteri bapaknya Abdul Muttalib? Terus yang perempuan-perempuan ini hanya orang yang hafalan kuat saja boleh buat nasab perempuan. Apabila Imam Syafi'i ajak dia muzakarah nasab perempuan, Ibnu Hisham dah tak boleh jawab dah, tak boleh follow lagi. Ya, menunjukkan bahwa okey, aku kalah dalam bab ni. Dan dia menunjukkan bahwa Ibnu Syafi'i hebat dalam sejarah, hebat dalam nasab. Bahkan Ibnu Hisham yang pakar dalam bahasa pun katakan Imam Syafi'i hujah dalam bahasa. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Nak sampai kepada darjat mujtahid tak senang. Ingat, saya nak berijtihad sendiri, ya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Saya nak keluarkan hukum sendiri, ahlan wa sahlan. Kalau you punya ilmu tak apalah, tak ada larangan sama sekali. Tak ada larangan. Kalau you punya ilmu tak apa, tapi untuk keluarkan hukum punya diperlukan ilmu yang sangat banyak, bukan setakat fiqh saja, bukan setakat hadis saja, tapi sejarah juga. Tuan-tuan nanti nampak dalam, tuan-tuan kalau baca buku saya yang terbaru Fiqh Hadis Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kadang membincangkan hukum bukan daripada hadis tapi dari sejarah. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, bincang berkenaan dengan hukum kunut. Khot ni tentang kunut. Khot tentang kunut ni. Apa hukum kunut subuh? Nah, ada hadis daripada Anas Ibn Malik, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut hanya satu bulan saja. Apabila Nabi membacakan doa ke atas Ra'la wa Zakwan, lepas tu Nabi tinggalkan kunut. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi kunut pada 5 waktu sekali semua. Ketika berlaku nazilah, iaitu pembunuhan Qura di Bi'r Ma'unah. Kata Sina Anas, Nabi kunut 1 bulan penuh pada 5 waktu ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh Nabi kunut. Lepas 1 bulan kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan awak nak sumpah orang ni. Lepas tu Nabi SAW kemudian tinggalkan kunut. Nah, bagi pandangan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan kunut maknanya ditinggalkan selepas 1 bulan, dah tak ada kunut lagi. Tak ada kunut lagi di semua solat termasuk solat subuh. Kata Imam Syafi'i, kunut tetap ada walaupun di solat subuh. Kunut tetap ada di solat subuh. Yang lain memang ditinggalkan, tapi subuh tak ditinggalkan. Apa dalil awak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak berhujah dengan hadis, tapi Imam Syafi'i berhujah dengan fakta sejarah. Dia cakap apa? Hadis Abu Hurairah pernah nampak bahawa Nabi SAW kunut pada salat subuh. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 Hijrah lepas perang Khaybar. Lepas perang Khaybar, Abu Hurairah masuk Islam. Dia nampak baginda Nabi kunut salat subuh. Maknanya Nabi kunut pada lepas tahun 7 Hijrah. Betul tak? Sebab dia masuk Islam pada 7 Hijrah. Maknanya lepas 7 Hijrah Nabi kunut pada salat subuh. Nabi SAW berdoa untuk kaum mukminin yang diazab di Mekah, seperti Al-Walid Ibn Walid dan ramai yang lain. Nah, kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahawa kunut subuh tidak ditinggalkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas. Yang ditinggalkan kunut, semua kunut, melainkan salat subuh. Kenapa? Sebab Anas bercerita berkenaan dengan peristiwa Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah ni berlaku pada tahun 3 Hijrah lepas perang Uhud. Kalau betul Nabi tinggalkan semua kunut, maknanya lepas 3 Hijrah tak ada kunut lagi. Sebab 3 Hijrah tu berlaku perang pembunuhan Qura pada tahun 3 Hijrah. Kata Anas, 1 bulan saja Nabi kemudian tinggal. Kata Imam Syafi'i, semua ditinggal melainkan subuh, sebab Abu Hurairah masih tengok Nabi kunut pada salat subuh, dan Abu Hurairah masuk Islam lepas tahun 7 Hijrah. Dan kata Imam Syafi'i, lepas tu tak ada dalil yang menunjukkan Nabi meninggalkan kunut.
Inilah yang terakhir, yaitu hadis Abu Hurairah. Tuan-tuan, jadi berhujjah dengan apa namanya untuk hukum tidak mesti selalu dengan hadis saja, tapi dengan fakta sejarah. Sebab Imam Syafi'i hafal apa yang berlaku 1 hijrah, apa yang berlaku 2 hijrah, apa yang berlaku 3 hijrah, apa yang berlaku 4 sampai 7. Dan kata Imam Syafi'i tak ada lagi lepas tu yang menunjukkan bahawa Nabi tinggalkan kunut lepas subuh. Maknanya sampai meninggal dunia Nabi kunut, sebab tak ada dalil mengatakan Nabi tinggal. Ini satu contoh saja. Tuan-tuan nak baca, nak tahu perkara ni lebih panjang, bacalah buku tu, apa dia? Fiqh Hadis Imam Syafi'i, ditulis oleh seorang ustaz lah, tak tahu siapa nama dia. Lanjut selanjutnya. Abu Yahya As-Sadi berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitahu kami, aku mendengar ayahku berkata, Asy-Syafi'i adalah manusia yang paling fasih. Aku berkata kepada ayahku, adakah Asy-Syafi'i telah berusia? Beliau menjawab, beliau tidak tua. Ayahku turut berkata, Asy-Syafi'i berkata, aku membaca di hadapan Malik bin Anas dan beliau menyukai bacaanku. Ayahku berkata, ini kerana beliau sangat fasih. Al-Rabi berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, apabila aku masuk ke Baghdad, aku tinggal di Bab Asyam. Orang ramai lalu datang kepadaku dan duduk di tempat mereka. Abu Thawr lalu mengajukan soalan. Aku berkata, wahai Abu Thawr, dahulukanlah inas daripada ibsas. Al-inas qabla ibsas. Beliau tidak memahami ucapanku. Beliau berkata, apakah maknanya wahai Abu Abdillah? Aku menjawab, al-inas adalah mengusap tempat susu unta dengan tanganmu. Al-ibsas adalah memerah susu unta dengan tanganmu. Jadi ini adalah ucapan Imam Syafi'i, juga menunjukkan Imam Syafi'i pakar dalam bahasa. Orang besar macam Abu Thawr. Abu Thawr adalah orang ulama besar di Baghdad. Dia pun tak faham bahasa macam Imam Syafi'i faham bahasa. Jadi dia datang, jumpa Imam Syafi'i, terus tanya soalan. Kata Imam Syafi'i, al-inas qoblal ibsas. Inas qoblal ibsas. Dia cakap, apa makna inas? Apa makna ibsas? Kata Imam Syafi'i, inas maknanya adalah kita usap tempat susu unta dengan tangan. Dan ibsas maknanya adalah kita perah unta dengan tangan. Maksud bahasa kita, tuan-tuan, kita kena mujamalah dulu, basa-basi dulu, baru tanya soalan. Macam kita nak perah unta kan, jangan terus perah saja. Usap dulu, bersihkan dulu, baru perah. Gitu juga Imam Syafi'i katakan kepada Abu Thawr, you jangan tanya soalan direct, tanya kabar dululah. Apa kabar Imam? Sehat hari ini? Soalan, barulah soalan kan. Itu namanya inas qoblal ibsas. Itu dalam bahasa Imam Syafi'i yang sangat tinggi, sampai ulama macam Abu Thawr pun tak faham. Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Hamid Ar-Razi berkata, ayahku memberitahuku, Hamad bin Yahya memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, apabila seseorang dipuji bukan dalam kepakarannya, maka ia seolah tengah dipukul dengan halus. Jangan Happy kalau orang puji kita sesuatu yang bukan kepakaran kita. Ustaz hebat sangatlah dalam hadis, kita senyum aja. Kita padahal tahu, aku tak tahu apa hadis. Dia sebenarnya bukan puji, dia tengah perli, kan? Seolah-olah siapa yang apabila kita dipuji tentang sesuatu yang bukan kepakaran kita, jangan happy, jangan suka. Kita patutnya merasa diri bahwa kita tahu diri, ini bukan pujian, ini perli nih. Kita jangan happy, jangan gembira, jangan bodoh sangat, tuan-tuan. Justru kita tahu diri apa yang kita pakar, apa yang kita tak pakar. Sedikit berkenaan akhlak, maruah dan kedemawaan Asy-Syafi'i. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rusyaid memberitahu kami, Muhammad bin Yahya Al-Farisi memberitahu kami, Ar-Rabi bin Sulaiman memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, sekiranya aku mengetahui bahawa meminum air sejuk akan menghilangkan maruahku, aku tidak akan meminum air melainkan yang panas. Imam Syafi'i sangat jaga maruah dia, tuan-tuan. Dia jaga kehormatan dia. Tak nak, jangan sampai ada sesuatu yang dapat merusak image dia. Maruah maksudnya adalah image dia di mata manusia. Dan ini penting, tuan-tuan. Kita kena jaga image depan orang. Zaman sekarang orang macam tak peduli je kan. Tak apalah, orang nak cakap apa terpulang lah, tak apalah. Yang penting aku tak buat macam tu. Tak bagus macam ni. Patutnya kita jaga diri kita sendiri dulu. Lepas tu kalau kita udah jaga betul-betul, masih ada orang fitnah kita, bukan salah kita, tapi kita sendiri yang kena jaga. Jangan sampai ada orang lain berpeluang untuk merusak image kita. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali mengkhabarkan kami, ayahku memberitahuku, Aslam bin Abdul Aziz memberitahu kami, Ar-Rabi bin Sulaiman murid Asy-Syafi'i memberitahu kami, suatu hari aku mengunjungi Asy-Syafi'i yang tengah sakit. Aku berkata, bagaimana keadaanmu? Beliau menjawab, lemah wahai Rabi'. Aku berkata, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Beliau berkata, jika begitu ia akan membunuhku. Sebab hanya ada kelemahan dan kekuatan. Jika Allah menguatkan kelemahan, maka ia akan membunuh empunya. Jadi kata Imam Syafi'i sakit, dia lemah. Dia tanya, wahai muridnya cakap, wahai Imam Syafi'i, apa kabar awak? Dia cakap, Imam Syafi'i, saya lemah.
Lalu muridnya berkata, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menguatkan kelemahanku, aku matilah. Seolah-olah kelemahan dia adalah penyakit. Apa kabar awak Imam Syafi'i? Sakit. Semoga Allah menguatkan sakitmu. Matilah aku kalau kuatkan sakit kan. Jadi kata Imam Syafi'i ada cuma dua saja, kekuatan dan kelemahan. Imam Syafi'i nak ajarkan dia bercakap jangan cakap kena teliti dan betul. Al-Rabi' berkata, aku mendengar Humaydi berkata, Al-Humaydi berkata, Asy-Syafi'i keluar ke Yaman bersama setengah penguasa. Beliau lalu kembali ke Mekah dengan membawa 10,000 dirham. Beliau memancang lalu berkhemah di sebuah tempat di luar Mekah. Orang ramai berdatangan kepada beliau. Beliau tidak beralih daripada tempat itu melainkan selepas membahagi wang tersebut. Imam Syafi'i, sifat Imam Syafi'i yang sangat nampak tuan-tuan adalah beliau pemurah. Kalau nak bagi-bagi barang dah bagi lupa dirilah kalau nak bagi-bagi orang. Bahkan dia dapat duit 10,000 dirham, letak kemah di satu tempat, orang datang berziarah, semua orang dapat duit sampai habis. Ini sifat Imam Syafi'i dan sifat baginda Nabi SAW juga kan. Dan baginda pernah bagi satu orang kambing yang ada dalam satu lembah. Tuan-tuan belum nampak satu lembah macam ni, banyak, ni gunung. Kambing di antara dua gunung ni, satu lembah ni banyak kambing, ribuan. Ada orang datang kepada Nabi katakan, minta sesuatu, kata Nabi, kambing yang ada lembah ni buat awak semua. Orang tu pun balik, dia katakan, Muhammad ni betul Nabi. Dia bagi sesuatu kepada saya, ata'an la yakhshal faqr. Dia bagi sesuatu yang tak takut miskin. Sebab orang yang beriman pada Allah, tuan-tuan, dia tak kedekut, sebab dia yakin semakin banyak yang kita bagi, semakin banyak Allah bagi balik, gitu tak? Dan orang yang kurang iman, tuan-tuan, dia nampak dengan kedekut ni. Orang kedekut confirm iman kurang, walaupun dia bergelar ustaz ke atau apa. Tapi kalau nampak kedekut, iman dia tak tinggi. Kenapa? You tak percaya ke janji Allah Subhanahu Wa Taala, unfik alaik. Bagi, keluarkan duit, aku akan bagi balik. Nah, justru Imam Syafi'i punya sifat yang masya Allah, dermawan yang tak terbayangkan. Sangat-sangat dermawan. Al-Hasan bin Rushayd berkata, Sa'id bin Humaid Al-Laqami memberitahu saya, aku mendengar Al-Muzani berkata, suatu hari aku ikut pergi bersama Asy-Syafi'i ke Aqwam. Di tengah perjalanan beliau melihat seorang sedang memanah dengan busur Arab. Asy-Syafi'i berhenti untuk melihat. Orang itu cukup mahir dalam memanah. Beberapa anak panahnya mengenai sasaran. Asy-Syafi'i berkata, engkau sangat bagus, semoga Allah memberkatimu. Beliau lalu berkata kepadaku, adakah engkau membawa wang? Aku berkata, aku memiliki 3 dinar. Beliau berkata, berikanlah kepadanya, minta maaf kepadanya kerana aku tidak memiliki lebih daripada wang itu. Imam Syafi'i sangat suka memanah dan suka kepada orang yang pandai dan mahir memanah. Termasuk sunnah Nabi juga memanahkan, tuan-tuan. Nabi galakkan kita untuk belajar, dan Nabi suka kepada orang yang suka memanah. Pada zaman dahulu memanah sangat penting untuk membela diri dan membela negara juga, membela agama kita. Imam Syafi'i pandai memanah, dia nampak orang pandai memanah, dia suka, bahkan dia encourage orang tu dengan kasih duit untuk motivate dia agar lebih rajin lagi memanah. Dan sudahlah bagi duit, Imam Syafi'i katakan minta maaf. Hebatlah orang, udah bagi minta maaf, bukan gembira, bukan macam kita bangga sangat, tak. Bagi dia duit 3 dinar dan minta maaf padanya, aku tak memiliki lebih daripada wang ni. Kalau aku punya duit lagi banyak lagi, aku akan bagi lagi banyak lagi. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, apabila aku menikah, Asy-Syafi'i bertanya kepadaku, berapa mas kawin untuk isterimu? Aku menjawab 30 dinar. Beliau berkata, berapakah yang telah engkau berikan kepadanya? Aku menjawab 6 dinar. Beliau lalu memutuskan untukku sebuah kantung berisi 24 dinar. Beliau telah memberiku tugasan azan di Masjid Jami' pada tahun 201 Hijrah. Jadi orang zaman dahulu, tuan-tuan, kalau dia kahwin, dia akan letakkan mahar. Kalau zaman kita hantaran yang mahal, zaman dahulu di Arab sana mas kawin yang mahal. Jadi letakkan mas kawin berapa? 30 dinar. Dan boleh mas kawin tu boleh dibayar secara cash 30 dinar direct waktu akad nikah. Boleh juga half-half. Ada down payment dulu. Ni down payment 7 dinar, 6 dinar, nanti 24 dinar dibayar kemudian. Biasanya sampai sekarang orang Arab buat macam tu. Mas kawin dibayar muqaddam, nama dia sebagai apa istilah muqaddam ni, pendahuluan, ya kan. Misalkan dia letak kita mas kawin 10,000 US dollar. Sampai sekarang ada di Syria atau di negara-negara Arab.
mas kawin 10.000 USD, tapi yang dibayar setengah dulu, misalkan 5.000 dulu bayar di awal, nanti 5.000 kena bayar ketika cerai atau sebelum meninggal dunia. Tapi kalau udah meninggal dunia, bersih apa namanya, kalau istri maafkan dia udah tak perlu bayar lagi. Tapi kalau belum maafkan, mana dia ambil daripada harta pusaka dia. Nah sampai sekarang buat macam ni. Nah justru Imam Syafi'i tanya kepada Rabi, awak kawin ya, berapa mas kawin? 30.000 dinar, 30 dinar. Awak dah bayar berapa? 6 dinar. Imam Syafi'i terus bagi dia duit 24 dinar supaya bayar cash. Bayar semua. Lagi bagus bayar cash lah daripada bayar half-half macam tu. Khalaf memberitahu kami, Al-Hasan memberitahu kami, Muhammad bin Ramdan memberitahu kami, aku mendengar Rabi' bin Sulaiman berkata, suatu hari Asy-Syafi'i berlalu di hadapan sekumpulan tukang kasut. Tiba-tiba cambuk beliau terjatuh dari tangannya. Seorang daripada mereka bangkit memungut dan mengusap cambuk itu, lalu menyerahkannya kepada beliau. Asy-Syafi'i berkata, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah memuliakanku. Bagaimana aku dapat menampakkan terima kasihku kepadamu? Beliau lalu berjalan ke tepi. Beliau memasukkan tangannya ke dalam satu bajunya, lalu mengeluarkan wang dinar. Aku tidak pasti sama ada 15 atau lebih. Aku menyangka ia adalah 10 dinar. Beliau lalu berkata kepadaku, berikanlah kepadanya dan mintalah maaf kepadanya kerana aku tidak memiliki lebih daripada itu pada masa ini. Masya Allah, Imam Syafi'i dihargai, dihormati sama orang lain, dia merasa macam tak selesa, betul tak? Barang jatuh, orang pungut, ambilkan. Imam Syafi'i rasa macam aku dihormati sangat lah ni. Aku kena bayar orang tu, kena bagi, balas kebaikan tersebut. Justru dia keluar, cari duit, ada duit dalam 10 dinar. Tadi kita cakap berapa? 1 dinar berapa harga tuan? 600 sampai 500 kan? Maknanya 5.000 ringgit dia bagi dia, karena ambilkan cambuk yang jatuh. Dia bukan bayarkan orang, ini bukan bayaran, tapi dia tak selesa orang hormati dia. Orang macam Imam Syafi'i, dia tak suka orang hormati, orang sanjung-sanjung, kan? Itu sebabnya Allah tinggikan nama dia, sebab dia tak suka ditinggikan. Kalau kita suka sangat jadi VIP, biasa duduk, kita nak duduk paling depan, orang letak kita paling belakang, mengamuk itu. Apa aku kena di depan lah, aku di tempat aku depan. Ini maknanya orang yang cinta kepada penghormatan. Dan Imam Syafi'i tak suka sangat dihormati. Aisyah bin Sa'id bin Sa'dan Al-Mukri mengkabarkanku secara ijazah, Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Iqsam memberitahu kami di Baghdad, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah As-Sayyid memberitahu kami, Al-Qasim bin Najih murid Al-Muzani berkata kepadaku, suatu hari aku sedang bersama Asy-Syafi'i, tiba-tiba seorang jiran beliau yang bekerja sebagai tukang jahit datang berziarah. Asy-Syafi'i memintanya untuk memperbaiki butang bajunya. Orang itu melakukan permintaan tersebut. Asy-Syafi'i lalu memberikannya 1 dinar emas. Tukang jahit itu melihat wang tersebut dan tersenyum. Asy-Syafi'i berkata, ambillah, sekiranya kami memiliki lebih dari itu, kami akan memberikannya untukmu. Orang itu berkata, semoga Allah kekalkan anda, aku datang ke sini untuk mengucapkan salam kepadamu. Asy-Syafi'i berkata, kalau begitu engkau adalah tamu yang datang berziarah, tidak sopan mempergunakan tamu yang datang berziarah. Ismail bin Ishaq mengkhabarkan kami, Khalid bin Sa'ad memberitahu kami, Abu Ubaidah bin Ahmad bin Abi Ubaidah memberitahu kami, Ar-Rabi bin Sulaiman memberitahu kami, aku mendengar Al-Humaydi berkata, Asy-Syafi'i pulang dari San'a dengan membawa wang 10.000 dinar dalam sebuah kantong. Beliau singgah di sebuah tempat di luar Mekah. Murid-murid beliau datang untuk mengucapkan salam kepadanya. Tidak berapa lama kemudian tiada sedikit pun wang yang berbaki bersamanya. Masya-Allah, inilah sifat Imam Syafi'i sekali lagi tuan-tuan. Tak kedekut, bagi semua cepat. Dan sifat ini sekali lagi sifat baginda Nabi, juga sifat isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha ni pernah mendapat wang macam tu daripada khalifah. Banyak duit dibagi kepada Siti Aisyah. Hari itu juga dia bagi-bagi duit itu kepada orang lain. Petang hari, hamba sahaya dia datang kepada Siti Aisyah, dia cakap, Siti Aisyah, kita tak ada beras lah. Kenapa awak tak cakap awal-awal? Dia pun tak ingat tuan-tuan. Dia bagi-bagi duit, senang, sedap sangat bagi-bagi duit. Dia sendiri tak tahu bahawa di rumah tak ada beras waktu itu. Kata Siti Aisyah, kalau awak bagi tahu awal, aku akan bagi sikit duit untuk kita. Jadi ini kebiasaan, sebab orang zaman orang yang soleh ni tuan-tuan, dia lebih nikmat memberi daripada menerima. Dan kalau kita merasa lebih nikmat menerima, kata para ulama, tanda kita cinta dunia. Kalau kita lebih nikmat memberi, tanda kita cinta akhirat. Beza tuan-tuan kan? Orang yang suka menerima, maknanya dia cinta sangat dunia. Tapi kalau orang yang suka memberi, dia cinta sangat akhirat, sebab dia tahu semakin banyak memberi, semakin banyak yang Allah bagi nanti di akhirat.
ujian Asy-Syafi'i bersama Harun Ar-Rasyid ketika beliau masih muda. ketika beliau masih muda. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Abadi mengkhabarkan kami, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Harrani memberitahu kami di Mesir daripada ayahnya. Aku mendengar Abu Ibrahim Al-Muzani bercerita tentang Asy-Syafi'i. Beliau berkata, dimaklumkan kepada Harun Ar-Rasyid bahawa sekumpulan Quraisy telah berhimpun di Mekah lalu menjemput seorang tokoh Alawi di Yaman. Tokoh itu lalu datang dan tinggal di Mekah. Ramai pemuda Mekah telah berpakat untuk membai'ah dan menyokongnya. Ar-Rasyid lalu memerintahkan Yahya bin Khalid bin Barmah menulis perintah kepada penguasa Mekah untuk menangkap 300 orang tokoh Quraisy di Mekah, lalu mengutus mereka kepada khalifah dalam keadaan terbelenggu di tangan sehingga leher mereka. Asy-Syafi'i berkata, aku termasuk dalam kalangan yang dibelenggu itu. Apabila tiba di Iraq, kami dibawa ke rumah Yahya bin Khalid. Kami lalu dihadapkan kepadanya. Beliau berkata, wahai kumpulan Quraisy, tuduhan berat dituduhkan kepada kalian. Semoga Allah menyelamatkan kalian jika kalian dizalimi. Aku berpandangan kalian mesti memilih seorang jurucakap untuk membela diri kalian di hadapan Ar-Rasyid Amirul Mukminin. Mereka sepakat berkata, Asy-Syafi'i ini akan bercakap untuk kami. Mereka menunjuk ke arah diriku padahal aku yang paling muda di antara mereka. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ini berlaku pada Imam Syafi'i. Beliau mengalami mihnah istilahnya. Dalam istilah kita ini disebut mihnah. Mihnah ini tuan-tuan adalah cobaan yang paling berat dalam hidup. Itu namanya mihnah. Dan kalau kita perasan, kebanyakan para ulama kita yang hebat-hebat mesti ada mihnah dalam hidup mereka. Mesti ada. Imam Bukhari mengalami perkara ini, Imam Syafi'i mengalami perkara ini, dan Imam Malik mengalami perkara ini, Abu Hanifah mengalami perkara ini. Sebab tuan-tuan puan sekalian, dan mungkin juga kita juga akan mengalami perkara ini. Hidup kita di dunia jangan expect semua sedap. Satu saat kita akan mengalami hidup susah, dan kita akan mengalami hidup yang paling susah dalam satu certain episode dalam kehidupan kita. Itu namanya mihnah. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Apakah kita menyangka akan mengatakan an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Adakah kita menyangka kalau kita berkata saya mukmin terus hidup sedap saja, tak ada fitnah, tak ada lagi cobaan dalam hidup? Confirm tuan-tuan, dalam hidup kita mesti akan mengalami masa paling susah. Saya mengalami perkara macam tu, tuan-tuan juga akan mengalami perkara macam tu. Justru kita kena ingat, ketika kita mengalami perkara yang paling susah ni, ingatlah bahawa ini sunnah para nabi dan rasul, sunnah orang-orang soleh. Kita akan sedap mengalaminya. Kenapa susah sangat ni? Ya Allah, peningnya kepala, ya Allah, takutnya hati, ya Allah, sempitnya hidup. Ingat, ini yang dialami para nabi dan rasul. Ini dialami oleh para wali, ini dialami oleh para salafus saleh kita. Justru kita akan hadapi, Masya Allah, ini bukan karena Allah nak hinakan kita, Allah nak angkat kita, Allah nak jadikan kita orang hebat. That's why Allah berikan kesusahan dalam hidup. Syaratnya adalah kita sabar. Tengok macam mana Imam Syafi'i mengalami mihnah beliau, pengalaman yang sangat mengerikan tuan-tuan. Beliau difitnah, memberontak kerajaan, dan hukumannya mati. Kalau saja beliau tak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matilah depan Harun Ar-Rasyid karena fitnah tersebut. Justru kita pun kena selalu bergantung. Tengok pada Imam Syafi'i, kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar mudahkan kita dalam segala urusan. Dan kalau menghadapi kesusahan, hadapi dengan berani tuan-tuan. Macam inilah para ulama dan rasul, para nabi dan rasul dan para ulama kita, hidup mereka penuh dengan hidup mereka mengalami kesusahan macam yang kita alami, lebih berat lagi, berkali-kali ganda. Beliau berkata, kami lalu diperintahkan untuk menghadap Harun. Baginda berkata, wahai kalangan Quraisy, apa yang membuatmu melakukan perkara yang telah dimaklumkan kepadaku ini? Jangan banyak bercakap di hadapanku. Tunjukkanlah seorang untuk bercakap bagi pihakmu. Mereka menjawab, kami memilih pemuda ini. Mereka menunjuk kepadaku. Aku lalu maju ke hadapan dalam keadaan terikat tangan di leherku. Apabila melihatku, baginda memperhatikan seluruh tubuhku. Baginda berkata, wahai Quraisy, bukankah aku telah menyantuni kalangan fakir daripada kalian, menghormati kalangan tua daripada kalian, membela kalangan muda daripada kalian, membela kalian dan berbuat baik kepada kalian. Aku turut mengalihkan bantuan setiap tahun kepada kalian. Mengapa kalian malah menyokong kalangan pemberontak daripada keluarga Ali dan memerangi umat Muhammad dengan pedang? Aku menjawab, semoga Allah menjaga Amirul Mukminin dan memberi taufik kepadanya untuk melakukan apa-apa yang diredainya. Keturunan Ali memandang Quraisy seolah hamba mereka. Adapun baginda menghargai hak kerabat bagi kami.
Justru adakah masuk akal dakwaan seorang bahawa kami membela kalangan yang memandang kami sebagai hamba dan memusuhi kalangan yang memandang kami sebagai anak bapa saudaranya dan setingkat dengannya dalam nasab? Jadi tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i menyelamatkan diri dengan usaha kepakaran dan kefasihan beliau. Jadi Harun Ar-Rasyid cakap kepada orang-orang Quraisy ni, Imam Syafi'i kalangan Quraisy, kata Harun Ar-Rasyid, kenapa awak ni tak berterima kasih pada aku? Aku dah bagi bantuan semua, tapi sekarang nak membela pemberontak daripada kalangan Ali. Kalangan Ali maksudnya tuan-tuan adalah kalangan Syiah. Alawi maknanya adalah keturunan Alawi, itu orang-orang Syiah yang suka memberontak kepada kerajaan. Nah, kata Imam Syafi'i, Tuan Raja, Tuan coba fikir baik-baik, dalam bahasa kita lah, fikir baik-baik. Tak mungkin kami membela kalangan Syiah ni. Kenapa? Kaum Syiah melihat kami macam hamba sahaya, sebab mereka merasa orang yang paling hebat. Dan memanglah tuan-tuan, kalau kalangan Syiah ni, mereka melihat bahawa merekalah orang yang paling hebat, merekalah keturunan Ahlul Bait yang paling hebat, orang semua hamba sahaya dia. Mungkinkah kami membela kalangan yang melihat kami sebagai hamba sahaya, pada masa yang sama kami tidak membela kalangan yang menganggap kami sebagai saudara? Harun menganggap kami macam saudara, tapi kalangan Syiah menganggap kami macam hamba sahaya. Mungkinkah kami membela orang yang menganggap kami sebagai hamba berbanding orang yang menganggap kami sebagai saudara? Mustahil lah. Jadi dia gunakan kepakaran dia dalam logik ni, berbincang kepada Harun Ar-Rasyid. Harun terdiam beberapa saat, baginda lalu berkata, siapa kamu? Aku menjawab, aku anak keturunan Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Aku adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman bin Syafiq bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Ar-Rasyid lalu berkata, bebaskanlah dia dan semua orang yang bersamanya. Syafi'i berkata, belenggu kami lalu dilepaskan. Beliau memerintahkan untuk memberi kami 500 dinar. Aku turut diberikan 50 dinar. Yahya bin Khalid turut memberiku 50 dinar yang lain. Yahya bin Khalid bin Marmak adalah wazir bagi Harun Ar-Rasyid. Jadi wazir macam menteri, prime minister pada hari itu. Jadi dia yang diperintahkan untuk tangkap kalangan Quraisy. Lepas diselamatkan, dia juga bagi hadiah kepada Imam Syafi'i dan kumpulan ni. Belenggu kami dilepaskan, tuan-tuan, maknanya zaman dahulu Imam Syafi'i dibawa dari Mekah sampai ke Baghdad dalam keadaan terbelenggu-belenggu, tahu tak? Dia rantai besi, kaki diikat, tangan diikat sampai di leher. Kalau tuan-tuan nampak orang digari je, itu masih ringan lagi. Ini tangan bersambung dengan leher, ikat dengan besi. Kaki pun diikat dengan besi macam ni. La ilaha illallah. Ini, dan bukan sehari dua, dari Mekah sampai ke Baghdad. Perjalanan berbulan-bulan dalam penjara dalam keadaan terbelenggu macam ni. Tuan-tuan tak boleh tidur lah, confirm tak akan tidur. Yakin kita matilah aku. Kan? Ini mihnah Imam Syafi'i. Kita sekarang susah sikit, ringan je. Semakin tinggi darjat kita, semakin berat dugaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasyid menjawab jawatan khalifah pada tahun 170 Hijrah. Beliau berkuasa selama 23 tahun. Beliau meninggal pada tahun 193 Hijrah. Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad mengkhabarkan kami, Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Umar bin Ahmad bin Syafi'i Al-Baghdadi mengkhabarkan kami di rumahnya di Bandar Zahra. Beberapa orang guru kami menceritakan kepadaku semakna dengan apa yang aku ceritakan ini. Syafi'i dibawa dari Hijaz ke Baghdad bersama 9 orang tokoh Alawi. Ar-Rasyid pada masa itu berada di Raqqah. Justru mereka kemudian dipindahkan dari Baghdad ke Raqqah. Mereka lalu dihadapkan kepada baginda. Bersama baginda pada masa itu turut hadir qadi kerajaan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Beliau adalah sahabat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i pernah duduk bersamanya dalam majlis ilmu. Apabila beliau mendengar bahawa Asy-Syafi'i termasuk dalam kalangan Quraisy yang ditangkap dan dituduh makar, Muhammad berasa sangat sedih. Beliau menanti-nanti masa mereka dihadapkan kepada Ar-Rasyid. Asy-Syafi'i berkata, apabila mereka dihadapkan kepada Ar-Rasyid, baginda menyuruh mereka dihukum bunuh. Semua dibunuh sehingga berbaki seorang pemuda Alawi dan diriku.
Baginda berkata kepada pemuda Alawi itu, engkau hendak memberontak ke atasku dan mengatakan bahawa aku tidak layak untuk jawatan khalifah. Pemuda itu berkata, aku berlindung kepada Allah daripada dakwaan tersebut. Baginda lalu memerintahkan agar dipenggal lehernya. Pemuda itu berkata, sekiranya saya mesti dihukum mati, bagilah masa untuk aku menulis surat kepada ibuku di Madinah. Beliau sudah tua dan tidak mengetahui kabarku. Beliau lalu diperintahkan untuk dibunuh. Ini riwayat yang kedua ini tonton berbeza dengan yang pertama, betul tak? Tapi yang sahih adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ini tak bersambung sanad dia. Jadi Harun Ar-Rasyid tuan-tuan, dia adalah seorang khalifah yang sering disalah fahami. Beliau adalah khalifah yang sangat soleh. Khalifah yang sangat soleh. Setiap tahun pergi haji, tahun yang berikutnya jihad. Haji 1 tahun, jihad 1 tahun. Dan beliau tak pernah minum arak. Dan beliau rajin bertahajud dan sangat menghormati para ulama. Justru yang paling dekat adalah riwayat yang macam pertama tadi, ketika beliau katakan, lepaskan mereka semua, betul tak? Berbanding yang kedua ni macam ganas sangat, semua kena bunuh satu persatu sampai Imam Syafi'i aja seorang selamat. Apabila aku dihadapkan dengan Muhammad bin Al-Hasan bersamanya, baginda mengucapkan seperti ucapan baginda kepada pemuda tersebut. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, aku bukan Talibi ataupun Alawi. Aku dibawa bersama mereka kerana tuduhan palsu. Aku adalah keturunan Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Aku menguasai sedikit ilmu dan fiqh. Tuan Qadi mengetahui perkara ini. Aku adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafiq bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Baginda berkata, engkau Muhammad bin Idris? Aku menjawab, benar, wahai Amirul Mukminin. Baginda berkata, Muhammad bin Al-Hasan tidak pernah menyebutkan dirimu. Baginda lalu menoleh ke arah Muhammad bin Al-Hasan dan berkata, wahai Muhammad, adakah ucapan orang ini benar? Beliau menjawab, ya. Beliau memiliki darjat tinggi dalam ilmu. Dakwaan yang dituduh ke atasnya tiada kena mengena dengan dirinya. Baginda berkata, ambillah orang ini bersamamu sementara aku membuat siasatan. Muhammad lalu membawaku keluar. Beliau menjadi sebab Allah menyelamatkan diriku. Ubaidullah bin Ahmad Asy-Syafi'i berkata, Muhammad bin Yusuf Al-Harawi memberitahuku, aku mendengar Abu Ali Al-Hasan bin Mukram bin Hassan berkata, Asy-Syafi'i ditangkap bersama sekumpulan tokoh Arabi. Apabila berdiri di hadapan Ar-Rasyid, beliau berkata, demi Allah, mentaati orang yang mengatakan engkau adalah anak bapa saudaraku adalah lebih baik daripada mentaati orang yang mengatakan engkau adalah hambaku. Harun masa itu berada di sebalik tabir. Kata-kata Hikmah Asy-Syafi'i. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Al-Hasan bin Ali bin Ishaq bin Al-Khawlani memberitahu kami, Ismail bin Yahya Al-Muzani memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, suatu kaum yang tidak menikahkan perempuan mereka dengan lelaki dari kaum lain, dan laki-laki mereka dengan perempuan daripada kaum lain, melainkan anak-anak mereka akan bodoh. Ini galakan Imam Syafi'i, kalau kita kawinlah dengan orang jauh, tuan-tuan, jangan orang dekat. Jadi kita kawin jangan ahli keluarga kita saja. Pergilah kawin dengan orang di negara lain ke, misalkan pergi makin jauh makin baik. Kalau semakin dekat, kata Imam Syafi'i, nanti punya anak-anak yang tidak cerdas, anak-anak yang pikiran dia tidak cerdas dan lembab dalam berfikir. Ini galakan saja petua daripada Imam Syafi'i, walaupun tidak ada larangan sama sekali. Walaupun secara hadis tidak ada larangan, tapi mengikut petua Imam Syafi'i, bagus kita kawin dengan orang jauh berbanding kawin dengan ahli kerabat kita sendiri. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Al-Hasan bin Idris Al-Khawlani memberitahu kami. Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku tidak pernah melihat orang gemuk yang berakal melainkan Muhammad bin Al-Hasan. Beliau ditanya mengapa, beliau menjawab, kerana orang yang berakal hanya memiliki salah satu daripada dua sifat, sama ada dia bimbang dengan perkara akhiratnya atau dia bimbang dengan perkara dunianya. Lemak dan kebimbangannya tidak akan bersatu. Jika dia tidak memiliki kedua-dua sifat ini, maka dia seperti haiwan lalu memiliki kegemukan. Minta maaf yang gemuk, tuan-tuan. Ya, kata Imam Syafi'i, orang gemuk ni biasanya adalah kurang berakal. Kurang berakal maksudnya adalah akal ni bukan dia tak pandai. Akal ni maksudnya dia kurang berfikir panjang berkenaan dengan akhirat dia. Jadi kebanyakan orang yang gemuk dan banyak lemak ni adalah karena dia kurang berfikir tentang akhirat. Kalau dia fikir tentang akhirat, dia akan ingat neraka. Kalau ingat neraka, dia akan banyak berbimbang dan dia akan banyak ibadat, paksa diri untuk beribadat.
juga kurangkan perbanyak tidur, kurangkan makan dan sebagainya, justru orang tu akan kurus, ya kan? Bukanlah kurus kering, tapi kurus lah tuan-tuan, taklah gemuk sangat. Justru kata Imam Syafi'i, kebanyakan orang gemuk tidak berakal melainkan Imam Muhammad Ibn Hasan. Maknanya ada juga orang gemuk berakal lah tuan-tuan. Relax lah, relax. Janganlah offended sangat. Jadi ada orang gemuk juga berakal, itu Muhammad Ibn Hasan Syaibani. Ada lagi sebenarnya orang gemuk berakal, bahkan alim dan zuhud, yaitu Waqi' Ibn Jarrah. Waqi' Ibn Jarrah adalah guru Imam Syafi'i juga. Beliau terkenal gemuk tuan-tuan. Gemuk, dia gemuk. Lalu jumpa dengan ulama yang soleh, yang kurus. Dia cakap apa? Yang kurus ni cakap, Masya Allah, kalau awak takutkan akhirat, awak tak akan gemuk macam ni. Apa jawapan Waqi'? Saya ni gemuk karena happy jadi orang Islam. Ini jawaban kita juga tuan-tuan. Saya gemuk ni karena happy jadi orang Islam. Allah bagi hidayah kepada saya, Allah bagi iman kepada saya, jadi gemuk macam ni. Kegembiraan saya membuat saya gemuk macam ni. Dan sekali lagi, jangan nilai orang karena gemuk atau kurus lah. Ramai juga orang kurus tak berakal, tak takut Allah. Ramai juga orang gemuk yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan bin Rushayd berkata Muhammad bin Ramadan, dan Muhammad bin Yahya berkata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam memberitahu kami, Asy-Syafi'i melihatku sedang mengambil dakwah dari sebelah kiri. Beliau berkata, tahukah engkau ungkapan sesungguhnya tanda kebodohan adalah apabila seseorang meletakkan dakwahnya di sebelah kiri. Jadi ini Imam Syafi'i mengajarkan pada kita, hidup kena organize dan efektif. Dulu orang menulis tuan-tuan, dia menulis pakai kayu kan, pena betul kan, pena yang terbuat daripada kayu. Dakwat dia macam di sebelah sini, jadi dia akan cocok lalu tulis, cocok tulis. Kalau kita menulis dengan tangan kanan, dakwat mesti ada di kanan kanan. Tapi kalau kita menulis tangan kanan, dakwat di kiri, itu tak pandai, sebab dia akan jauh ambil. Ini menurut kata Imam Syafi'i, hidup macam mesti organize dan efektif. You kerja mesti tahu letak barang di mana. Yang dekat kita perlukan, kena ambil lagi dekat. Nah, justru Imam Syafi'i dalam ucapan ni mengajarkan kita cukup hidup organize dan hidup secara efektif, dan mengatur hidup kita mengikut cara-cara yang lebih selari dengan kegunaan kita. Ini applied untuk semua perkara tuan-tuan. Kalau makan dan minum kita pakai tangan kanan kan, patutnya minuman ada di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Sebab kalau sebelah kiri, kita jauh ambil, kita ambil di sebelah kanan. Apalagi yang kita gunakan dengan kanan, letak dia sebelah kanan kita. Tuan-tuan, kita rehat sekejap sebelum untuk makan tengah hari dan solat zuhur berjamaah. Selepas tu kita akan lanjutkan majlis yang ketiga selepas pada pukul 2 insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Panjang juga salah. Panjang lagi. Sikit lagi lah. 55 dalam 20 dalam 19 bukan suratnya. 19. Ya. Betul tak? Habislah cepat. Sambungan lah. Di atas.